menunggu seorang saja lagi. Okay. Saudara Amirul sekarang ni sebagai ketua penerangan pembina Kuala Lumpur kan? Saya betul saya. Apa jawatan sebagai ketua penerangan pembina Kuala Lumpur ni? Boleh ceritakan sikit tak? Okey, sebentar ya. Nak buka kamera ya. Okey, sementara menunggu ketibaan panel. Dalam pembina ni macam-macam lah. Kita ada program untuk mahasiswa, untuk belia. Dan kadang-kadang tu ada sesuatu isu yang berlaku dalam kalangan mahasiswa. Sebagai contoh, isu-isu yang mungkin berkaitan belanjawan, berkaitan dengan mungkin politik kampus dan sebagainya. Jadi tugas saya selaku Ketua Biro Penerangan dan Komunikasi adalah menyampaikan kepada mahasiswa dan juga kepada belia berkenaan aspirasi pembina. Macam mana pembina melihat satu perkara yang berlaku dalam dunia dan ataupun masyarakat mahasiswa, supaya apa yang kita hasratkan tu dan apa yang kita mahukan sampai juga kepada mahasiswa. Lebih kurang macam itulah. So, menarik. Oh, kiranya Saudara Amirul ni sebagai orang yang menghubungkan pembina dengan masyarakat lah. Ya betul, pembina Kuala Lumpur dengan masyarakat. Okay. Dah berapa lama sebenarnya berkecimpung dalam pembina ni? Saya start join pembina waktu asasi. Makluman saya asasi sains Universiti Malaya tahun 2000 asasi tu saya join gitu-gitu je. Start aktif dalam pembina start tahun pertama. Tahun tu tahun 2013. Sekarang dah 2020, lebih kurang 7 tahun lah. 7-8 tahun bersama dengan pembina, insyaAllah. Setia hujung nyawa bersama pembina. Setia hujung nyawa tu. Ini dah macam movie Bila Hujung Nyawa. Tu lain tu. Berapa ramai peserta lelaki dengan ramai perempuan je ni. Itulah. Sebenarnya kalau program-program macam ni, bila sharing ni, lelaki agak ketakutan sikit lah. Tak apa. Ini semua ciri-ciri akhir zaman lah. Tapi tak boleh okey. Teruskan juga. Jangan turun tangan malam. Saya pun dah nak keluar nota ni. Dah kena catat benda malam ni. Dia bukan terbias pada, dia bukannya hanya peserta kita malam ni je yang perlu kita timba. Hatta saya sendiri pun sebagai masih lagi seorang mahasiswa ni perlulah tahun berapa Saya tahun 3. Tahun 3. Apa sem lagi? Saya ada lagi 4 sem termasuk sem ni. Tu lamanya. Program saya kos matematik 4 tahun. Okey. Tahun 3 nanti lagi 2 lagi 4 sem. Baru masuk Betul. UKM baru mula sem 1 tahun sesi 2020-2021. Kalau tak percaya boleh tanya pensyarah lah, Cik Amirul Mukminin. Cik Amirul? Ya. Betul lah, kita baru mula sem 1 kan. Dah separuh jalan sem 1. Sekarang sebab minggu ni minggu 7, minggu depan mid sem. Kiranya dah betul-betul dah separuh ni. Kan cuti mid sem Minggu depan. Minggu depan. Baik. Okay, sudah tiba ketibaan kita punya panel yang terakhir, Mr. KCOE. Baiklah, ada pun lagi seminit, so semua bersiap sedia. Kita tinggal lagi seminit sebelum kita memulakan kita punya perbincangan. Saya rasa agak penting bagi semua mahasiswa. Okay, boleh standby, ambil nafas.
Dahaga boleh pergi minum air dulu. Okey, jam saya telah menunjukkan jam 9. Tanpa membuang masa, kita teruskanlah dengan kita punya sesi pembincangan kita malam ini. Perbincangan serius ni. Okey, sebelum itu eloklah kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, yang berusaha pada tuan pengerusi majlis, saudari Syahira Amalia, Timbalan Esko Kebajikan dan Kesukawanan yang berusaha, yang dihormati Encik Amirul Mukminin, pensyarah daripada Pusat Citra UKM, yang dihormati Mr. K.C. Oi, CEO Digital Printing, dan yang dihormati Saudara Amirul Ikhwan, Ketua Penerangan Persatuan Belia Islam Nasional Pembina Kuala Lumpur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baiklah. Sebelum kita teruskan kita punya perbincangan malam ni, bab kata orang tak kenal maka kita berkenalan dahulu. Tanpa membuang masa, saya ingin memperkenalkan kita punya panel kita pada malam ini. Panel yang pertama kita ialah Mr. K.C. Oi. Nama sebenar beliau ialah Mr. Lim Oi Leong. Beliau merupakan jawat CEO Technopreneur, Digitalization, Keynote Speaker, Mentor dan Humanitarian Mission. Beliau merupakan sekarang ini sebagai CEO Digital, dan beliau dalam tempoh perkhidmatan lebih 20 tahun dalam industri dalam dan luar negara. Okey. Sepatah dua kata daripada Mr. K.C. Oi. Malam banyak tengok sini kan, sebenarnya satu lecturer. Okay, Amirul. Kita boleh dengar? Ya. Okay. So, selamat malam semua. So, thank you very much kan dijemput untuk sharing malam ini. So, actually, I punya session dah start kan? Belum lagi. Kita belum lagi. Kita berkenalan dulu dengan panel-panel dulu. Okay, so roughly brief about myself. Basically, saya dalam bisnes printing dan beberapa bisnes lagi dalam bisnes makanan, cafe, franchise dan juga dalam bisnes inkjet. So, company kita merupakan company digital print hub yang terbesar di Malaysia. So, benda-benda kita sangat unik. Ini is a one-stop center yang kita buat dari segi signage up to all kind of printing you namakan. So we ada collaboration dengan UiTM macam Sami University workshop. So on special project juga. So that's basically about myself. So after this we'll share more about them. I tak tahu, I don't remember how many speakers is here. It's a good session dan topik yang saya suka juga nak share based on my experience, apa yang saya boleh contribute to the student. Yeah. That's basically about myself. Okay. Terima kasih kepada Mr. K.C. Oi. Seterusnya kita berkenal dengan panel ketiga yang kedua, merupakan antara orang syarah-pensyarah di UKM. Jadi kalau orang-orang UKM tak kenal ni, better kita berkenalan lah. Nanti senang sikit kan. Okay, yang kedua saya memperkenalkan Encik Amirul Mukminin Muhammad. Beliau mendapat pendidikan ijazah sarjana pengajian bahasa Melayu dan dengan jurusan linguistik. Sekarang bekerja sebagai pensyarah Pusat Citra UKM. Tempoh perkhidmatan beliau bermula daripada 2010 sehingga kini, dan beliau pernah menyandang anugerah pengajar cemerlang kategori sains sosial 2013. Encik Amirul, sepatah dua kata pasal Encik Amirul sendiri. Okey, terima kasih kepada saudara Nakib atas pengenalan tersebut. Ya, saya berkhidmat di Pusat Citra dari tahun 2010 dan
Pengkhususan saya kepada bahasa, saya mengajar pelajar antarabangsa, saya mengajar pelajar Nusantara seperti Indonesia, Singapura dan Brunei, dan saya juga mengajar pelajar tempatan. Tapi saya juga ada kursus dalam untuk citra 2 dan citra 5. Jadi saya kira dalam bidang akademik ni kita seharusnya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran ni kita harus lebarkan sayap kita dan bukan hanya kepada satu bidang sahaja tetapi merentas bidang. Itu bagi saya itu cukup baik untuk memberikan banyak ilmu, pengetahuan dan kemahiran kepada kita. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih. Seterusnya saya ingin memperkenalkan panel kita yang ketiga. Tadi baru saja kita berkenalan dengan beliau. Tapi kita berkenalan dengan lebih mendalam lagi. Nama panel kita yang ketiga lah Saudara Amirul Ikhwan bin Rahim. Beliau mendapat pendidikan ijazah Sarjana Muda Sains Kimia di Universiti Malaya. Kini beliau menyandang jawatan sebagai Ketua Unit Komunikasi dan Penerangan Pembina Kuala Lumpur. Beliau pernah menyandang Timbalan Pengerusi Pembina Universiti Malaya. Pencapaian beliau pernah menulis buku Henshin Mahasiswa Bukan Robot, Mitos-Mitos Gen dan Mitos-Mitos Gen Y. Beliau juga merupakan Ketua Esko Kerohanian dan Perpaduan Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaya 2015-2016. Beliau juga merupakan juara pidato kemanusiaan Kolej Kediaman Keempat Universiti Malaya. Adakah fakta-fakta itu tepat, Encik Amirul Ikhwan? Tepat sekali. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Akid. Panjang lebar nak ucapkan juga terima kasih dan salam sejahtera kepada Mr. Casey Oi dan juga Encik Amirul Mukminin daripada UKM. Selamat bersidang lah kita pada malam ni, insyaAllah. Okey, baiklah. Saya akan menjelaskan sedikit macam mana perjalanan kita pada malam ini. Setiap panel akan dilontarkan 2 soalan. Kita akan ada 2 pusingan. Pusingan pertama kita akan dalam setiap pusingan giliran dia kita akan ulang dengan Mr. Casey Oi. Kemudian kita akan terus dengan Cik Amirul dan Amirul Mukminin. Nanti tertukar pula dengan Amirul Ikhwan. Dan terakhir soalan akan dilontarkan kepada saudara Amirul Ikhwan. Panjang untuk satu soalan ialah 10 minit sahaja diberikan untuk kita menghormati majlis. Okey, tanpa membuang masa, kita semua pun Dewan pun tengah hangat sekarang ni. Semua tak sabar-sabar nak dengar. Okey. Okay, set the time. Pukul 9-7 minit kita bermula. Okey, dengan itu kita bersidang pada malam ini. Soalan saya yang pertama lah kepada Mr. Casey Oi. Kemahiran tuntutan sekarang ini dalam industri atau pasaran, kemahiran menjadi tuntutan. So soalan saya ialah kemahiran tuntutan pasaran atau akademik untuk pilihan pasaran. Dipersilakan untuk menjawab soalan ini. Okey, ini soalan kan yang saya memang suka jawab. Kan, because let's separate into two. Let's separate into two. Kan, adakah pelajaran itu penting atau tak penting? Kan, actually the definition is like since all the student kat sini kan, semua student kat sini kan, actually sebenarnya dua pun penting. Tapi kita kena tahu in detail konteks apa yang penting sebenarnya, apa yang you belajar kat universiti, because we have academicians here. Some might not agree with me kalau saya cakap salah, minta maaf dulu lah. Because I'm very straightforward kan. So sebenarnya kat university, you see, there are 2 things, knowledge, experience. Sebenarnya, I have students semua because we have very intellectual students kat sini kan, yang score result gila masa SPM kan. Okay? Very good result. Then they go to university kan, kebanyakan akan berfikir kan, the result, okay, the result your university kan will determine your future. Sebenarnya bukan. Okay. Yang proses pembelajaran, apa yang you belajar basically is from the context of presentation, communication, cara pemikiran. These are the main yang I would say dia sebenarnya itu terpulang again dalam which sector you bekerja. Kan? Either you nak jadi pensyarah ke, atau you nak jadi engineer yang betul-betul perlukan your knowledge. In the actual fact, when you go to the market kan, dalam market sebenarnya, apa yang you belajar kat university, the content, I think is less than 10% yang you boleh guna. Tapi, I tengok banyak budak yang student yang saya hire, budak saya kan, not graduate,
kebanyakan dia misinterpret. Dia tidak menggunakan peluang masa di universiti kan, untuk melibatkan diri dalam koko kan, to learn up the management skill, communication skill, interaction skill, and thinking skill. That is very important. Mereka skill menggunakan teknik pembelajaran yang kat sekolah semasa SPM kan, nak score result. When they join industry, company like us, bila dia join kan, then we notice mereka tidak boleh menonjolkan diri. Sebenarnya di universiti, benda yang paling penting kena belajar is that the real part is all the process. Because knowledge kan, kalau you look at the knowledge, kebanyakan knowledge, you just choose kat Google tu you boleh jumpa. I think banyak student, the missing part is that. For me, kalau from my context yang banyak student yang I hire kan, I notice the missing part. That's why, I think bukan, I would say bukan salah student 100% on that. I think because student tak diberitahu kan, sebenarnya kepentingan apa yang mereka, is like, apa yang you belajar, how are you going to use it? Apa yang you belajar, how you going to use it? So, as long as student kalau dia faham bagaimana dia nak gunakan, is the thinking process, communication process, presentation, implementation process, apa yang industri digunakan. Bila kita ambil mereka kerja, mereka tahu. Kebanyakan, I would say, 90% student yang saya ambil kerja untuk saya selama ini kan, itu masalah yang kita hadapi. Mereka masih ingat lagi, mereka tu di universiti atau di sekolah. Because not prepared. Dan we have to admit kan, in terms of kita punya education kan, education in Malaysia I think is backwards by 8 years now. It's 8 years. Tapi as you know, the whole world is changing. And there are a lot of information kat internet. You just type Google, banyak information you can get from the internet. I think all the students should prepare that. Dia tak ada kata yang mana lebih penting. For sure kan, dia punya soft skill is very important. Kalau tak ada pelajaran, tak ada platform itu, pun tak boleh juga. Tapi I rasa, like I keep on repeating, like basically student, the missing part yang saya nampak when we hire graduates, the soft skill tu tak cukup. Because in the actual fact, apa yang you belajar, you can only use 10%. Ada setengah-setengah is like you only use campur, tolak, bagi, darab. Tapi the rest, I would say 4 tahun yang you belajar ke 3 tahun yang you belajar tu, you have to focus on the soft skill. And not only on you nak score result kan. Ada because some student dia interested, betul tak? Kan? Student yang betul-betul bila business. So dia masa universiti adalah masa yang you get prepared, you want to become entrepreneur. How? That's the best time. You have plenty of time. Masa banyak sangat. So apa content yang you perlu masukkan masa tu? Because you have a lot of time. Dengan pertolongan internet and everything. Kan? When you come up, you dah bersedia. I think university ni, masa university let's say zaman kita kan 20 years ago is different. Dengan sekarang cara pelajarannya should be different. Tapi I think a lot of thing di practice is still the same old way kan. Itu yang jadikan banyak student yang kita hire, we notice dan they are not ready for the market. Dia lebih kepada academic rather than the market need. That's basically on my side lah. So I can share with you kan, I can share with you I bagi you contoh ya. I bagi you contoh sebab anak saya belajar kat Alibaba. Ya, dia study kat Alibaba Business School. Alibaba Business School. They have a degree international business on e-commerce. So I share dengan you sistem pelajaran mereka. It's totally different, you know. Saya pun terkejut. Okay? Saya pun terkejut. Sistem pelajaran mereka very simple. So bila dia bagi assignment kan, setiap assignment yang dia bagi itu, assignment real assignment. It's not on paper tau. Just say I bagi you contoh, dia bagi satu project, you have to go out and find a company. You are entrepreneur. It's business kan? E-commerce business. You kena buat project tu until the project start from zero until it produce money. You nampak tak?
So you have to use the latest technology, everything latest. Bukan hanya dia punya, it's not referring to the exam you score berapa mark. Your score is the result. Score is the result. That's the thing. That's why I said, kalau student nak salahkan universiti pun tak betul. I think the student, you all are very capable. Actually, you can do wonders because there's no limitation on information. You cannot blame the university. Like it or don't like it, you still need to belajar, proses dia belajar. You still need to generate good result. But tak ada alasan for student kan. I think tak sepatutnya ada alasan untuk student mengatakan kan, we are limited by the resources. And because our education syllabus, our system is backwards by 8 years, 10 years. Saya rasa tak ada alasan. I've seen student kan yang sangat berjaya juga, walaupun masa mereka belajar, mereka start doing business, doing e-commerce is very good. So I rasa the apa yang the student should know sebenarnya apa yang dia dapat belajar dari universiti, and should narrow down bidang apa yang perlukan kan your good result of CGPA, your detail. So student, I think kalau student they narrow down to this kan, dia tahu apa yang dia patut buat masa di universiti, rather than blame the lecturer, blame the university, and blame the market. Sebab all the information is online. You can find out how to be good student, how to get yourself prepared. For me kan, kalau you bagi saya pilihan kan, I would still say soft skill is very important. Your degree ke apa is a license. Yeah, it's the license for you. Kalau you nak work in corporate, if you want to work, if you want to do business, it's all about. I rasa it's not every student should titik beratkan kan the content, the real thing yang you dapat belajar kat universiti. It's not only the result. The result does not guarantee your future. Sebab macam kita kan, when I hire student kan, myself I hold a master, kan. So mungkin banyak orang akan tanya, then pasal apa you ambil master? Betul tak? For me, because masa I kerja kat Astro, I thought I want to climb the corporate ladder, so I have a license. I get my master. Tapi then I realize sebenarnya the real thing is you yourself, the content in you. Kan? Apa yang ada content in you? Not only knowledge, the experience. The real thing kan. From where you get the experience? It's all the activity penlibatan kamu masa kat universiti. Kan? You join club ke apa, you become student leader. You see all the politicians, they are ex-student leader. Why they can become politician? It's because of the experience, then the knowledge, the process. Sebenarnya yang menetapkan, yang penting your future sebenarnya kat university is all the experience you spend 4 years, all the presentation, how good you do the assignment. It's not how much you memorize, it's kefahaman on the context of all the content to get you prepared kan, you become somebody in the future. Yeah, that's basically I punya pandangan lah on the overall soft skill ataupun you punya academic kan. I'm not saying that which one lebih bagus. Kalau like I said lah, I keep a repeat, kalau you bagi saya pilih kan, I will pilih soft skill because that will guarantee your future. Either you working for people, or kalau pemikiran you tak betul, kalau pemikiran you betul, you cannot be anybody. 1 minute. Okay, that's basically the thing. Apa saya nak tambah, saya rasa tak banyak. Tak banyak because kalau bagi saya cakap ni kan 3 hari tak cukup just about education semua ni kan. Tak cukup untuk saya kedai kopi boleh cerita lah 3 jam ke 3 jam. Because there's so much content how to develop a student. I think the student itself kan, I think the younger generation sekarang is fantastic. They have all the resources. Dia tak ada alasan nak salahkan universiti kan. Dia orang tak ada alasan nak salah universiti lecturer ke something like that. Kalau you kata lecturer tak pandai, you should be better than lecturer because the information everywhere you can get. Kan, you ask Google kan, semua dalam tu. So get yourself prepared. Kan, get yourself prepared. You should know. I dah bagi tips kan, sebenarnya apa yang you kena prepare. The education, the result is just a small part. Certain organisation really perlukan itu, tapi kebanyakan the modern organisation kan, this is not important unless you nak jadi academician.
if not in the real world, is kan, I tell you kan, you look at most of the student leader when they come out 10 years, 20 years later kan, ya, mereka jadi sangat berjaya. Sebab apa? Because they are student leaders. The criteria yang diperlukan is that they are practice 4 tahun kat universiti. Itu yang sebenarnya determine the future. Yeah. It's not someone that duduk good result habis. Bukan. I don't think so that should be the way. Yeah. Yang good result, they should balance up. Kan? They should balance up, they go more on pokok. Yang result kurang bagus tu, they should spend more time learning. Jadi lebih disiplin, learn the process, lebih organized kan. This should be thing. Masalahnya bila sometimes top student, dia belajar banyak sangat di universiti, dia belajar lagi teruk, dia tak pokok, dia tak kuat. Dia tak flexible. Mind dia tak gerak. Dia stuck. Yeah. Just result good saja. Yeah. Even though bila dia result good, eventually dia become lecturer ke apa. Kalau dia tak jadi lecturer, bagus. Kalau dia jadi lecturer lagi teruk. Dia train student pun based on that context. I don't think so it's right lah. I don't think so it's right. It's like good student, good result, balance up. Kan? Improve the COCO interaction, communication, everything. Yang student yang result rendah tu, dia kena spend more time on education to improve the balance. Because dia punya strength memang COCO ke, dia very flexible, very outgoing. Once this thing balance, you go into the market kan, dia senang move. Rather than one direction. Dia tak boleh one direction. Dia kena balance up. Both is very important sebenarnya. Kan, saya tanya Sab, masa dah minta maaf ya, saya nak celah. Kita menghormati pada benda-benda lain. Okey, daripada situ saya boleh simpulkan bahawa mahasiswa dia di universiti dia tak boleh saja fokus pada kelas. Dia perlulah mendapatkan kemahiran-kemahiran insaniah, soft skill itu sendiri, sebab kadang-kadang pasaran ini memerlukan kemahiran insaniah berbanding apa yang dia ajar dalam kelas. Okey, seterusnya saya lontarkan soalan pada saudara Encik Amirul Mukminin. Dia berkaitan tentang citra. Okey, soalan saya ialah bagaimana citra menjadi mekanisme melahirkan pelajar yang berkemahiran? Boleh Encik terangkan sendiri pasal citra ini? Cik, mic tak buka. Okey, maaf. Okey, terima kasih kepada saudara moderator. Ini satu soalan yang baik dan sebenarnya pelajar di UKM wajib mengambil kursus citra. Saya rasa berapa banyak jam kredit kursus citra wajib 10 jam, 20 jam semua itu semuanya pelajar sedia maklum. Tetapi di sini saya nak petik satu kata-kata yang diluahkan oleh mantan, yang pernah diungkapkan oleh mantan Chancellor UKM. Sebab orang di luar apabila dengar pelajar universiti, dia beranggapan bahawa pelajar universiti ni semua benda dia boleh buat. Walaupun sebenarnya dia tak tahu. Kita belajar universiti ni, kita belajar bidang sains teknologi ke, FSSK ke, belajar pengajian Islam ke, tapi bila keluar, orang kampung macam balik kampung, dia akan mengharapkan bahawa pelajar universiti ni semua benda dia boleh buat. Contohnya kalau macam tiba-tiba kampung tu dia masjid rosak, lepas tu nak ketuai. Kau lah ketuai, kau bukan pelajar universiti ke? Tapi sebenarnya dekat universiti tak belajar pun benda tu. Kan dia belajar mengkhususkan kepada bidang pengajian. Jadi dalam konteks ini kita cuba nak bina pelbagai kemahiran dalam diri pelajar. Sebab apabila pelajar dikhususkan kepada fakulti, itu adalah bidang pengajian dia dan itu tak ada masalah. Tetapi bagaimana dengan kursus kemahiran lain? Bagaimana kursus kemahiran kebudayaan? Bagaimana dengan kemahiran berfikir? Bagaimana dengan kemahiran penganjuran majlis? Bagaimana dengan bidang-bidang lain yang tak dibekalkan oleh fakulti dia? Contohnya kalau dia fakulti kejuruteraan, adakah dia akan, macam mana dia nak ambil peluang untuk asah bakat jika dia berminat dalam bidang sastra? Jadi itu adalah fungsi citra, sebab di citra ia merupakan peluang untuk rentas bidang yang memberi peluang pelajar untuk menimba pengetahuan, ilmu dan pelbagai kemahiran yang bukan hanya berfokus kepada apa yang ditawarkan di fakulti. Kursus citra ni saya berani katakan dia bersifat kemahiran dan amali, dan dia bukan hanya lecture ataupun chalk and talk.
Okey, jadi kiranya di situ banyak ataupun pelbagai bentuk kemahiran yang boleh diasah. Okey, kursus citra juga dia membekalkan pelajar dengan 360 darjah ilmu yang melengkapi, yang dia boleh melengkapkan puzzle. Kalau kata pelajar tu diibarat puzzle yang perlu dilengkapkan, kiranya apabila dia bergraduasi, dia naik atas pentas dan dia keluar ke bidang pekerjaan, dia adalah puzzle. Citra cuba melengkapkan puzzle itu untuk merangkumi aspek kesemuanya, aspek gaya hidup seharian, aspek minat, aspek kesenian, bahasa dan sebagainya. Okey, kalau ditanya tentang kemahiran, apakah bentuk kemahiran? Setiap, kalau kita lihat daripada aspek kursus citra C1 hingga C6, kesemuanya dibina berpandukan kepada kemahiran-kemahiran yang tertentu. Macam C1, C1 lebih fokus kepada seni tari, alat muzik, pemikiran, mendepani isu-isu semasa, sama ada ekonomi, politik, undang-undang keluarga, hak asasi manusia dan sebagainya. Saya boleh petik beberapa contoh kursus yang menarik. Contoh, kita ada pengurusan majlis dan protokol. Kita ada kursus seni tari rakyat, undang-undang keluarga Islam ataupun perlembagaan Malaysia. Okey, dalam konteks pelajar melengkapi ilmu dalam pelbagai bidang itu bukan sesuatu yang salah, tetapi malahan dia sangat-sangat dituntut daripada hanya berfokus kepada bidang pengajaran. Memang betul seperti kata Encik Casey, apabila masuk ke bidang pekerjaan, ilmu yang dipelajari dalam kuliah teori itu, teori ini, berapa persen saja? Mungkin 10%, mungkin 15%. Yang lebihnya bergantung kepada bagaimana pelajar itu dia mengamati apa yang berlaku di sekeliling, menggunakan pengalaman dia yang ada dalam bidang pengajian untuk mengadaptasi dengan situasi. Dan sebab itu kita bekalkan kursus citra supaya pelajar lebih banyak menggunakan skill instead of just dia punya pengetahuan hanya untuk lihat, baca nota dah hafal. Sebab tu dalam konteks universiti sekarang, penilaian berterusan itu lebih digalakkan berbanding dengan peperiksaan akhir. Peperiksaan akhir semuanya berorientasikan nota, tetapi penilaian berterusan berorientasikan kemahiran. Okey, citra 2. Itu citra 1, membina peradaban ketamadunan. Bidang bahasa. Bidang bahasa pula. Okey, kita nak pelajar-pelajar juga mahir dalam bidang bahasa seperti tulisan. Mungkin pelajar itu berminat dalam penulisan kreatif bahasa Inggeris. Mungkin dia berminat dalam bidang penterjemahan. Mungkin dia nak menajamkan, mendalamkan lagi kemahiran dalam berucap, kemahiran dalam pembentangan ataupun menguasai bahasa asing. Itu adalah kursus citra yang boleh pelajar ambil, berfokus kepada bahasa, sama ada lisan ataupun tulisan. Macam kita ada beberapa contoh kursus yang boleh saya ambil kat sini. Kita ada pembentangan lisan berimpak, asas penyarikataan untuk subtitle. Itu pun ada kursus tu. Sekolah ekspresi budaya Latin Amerika. Itu pun ada juga. Okey, citra 3. Citra 3 ianya lebih berkisar kepada kemahiran yang bersifat kritikal dan saintifik, seperti analisis, kaedah menyelesaikan masalah, ataupun mungkin jika pelajar itu berminat terhadap kajian saintifik dalam bidang pendidikan seperti asas temu bual dan sebagainya, dia boleh. Okey, penyelidikan dan pembangunan, pengaturcaraan komputer sendiri ke grafik. Itu adalah contoh kursus bawah citra 3. Okey, citra 4. Citra 4 apa fokusnya? Kemahiran dan bakat ilmu yang membentuk kepimpinan nilai usahawan serta menyuntik idea inovasi. Ini kalau contohnya, kalau pelajar yang berminat untuk masuk atau terjun dalam bidang keusahawanan, bidang perniagaan, mungkin boleh ambil, boleh menyertai beberapa kursus citra 4. Seperti contoh, saya boleh sebutkan di sini, usahawan dan talian, pengurusan program merentas negara, seni foto, inovasi sukan dan juga e-sport. Kita ada kursus-kursus begitu. Secara asasnya kursus citra dia bukan kursus yang anda ada buku, buka, hafal, baca. Dia hanya kursus mana-mana yang terdetik, yang melibatkan kemahiran yang sepatutnya pelajar mungkin terlepas pandang, tetapi benda itu perlu dibina. Macam isu, kita ada kursus e-sport. Dan kita ada juga kursus drone untuk citra 5. Itu adalah antara contoh-contoh kursus yang boleh membina kemahiran pelajar untuk kemahiran. Okey, citra 5. Citra 5 ini dia dalam bahagian mengendalikan program, perkakasan komputer,
pengetahuan tentang penjagaan kesihatan, alam sekitar dan sebagainya. Macam saya sebut tadi, drone untuk fotografi, itu contoh kursusnya, PowerPoint, percetakan 3D, teknologi angkasa, itu adalah antara contoh-contoh kursus bawah C5. Bergantung kepada Okey, itu bergantung kepada minat pelajar. Bagaimana pelajar apa yang dia nak. Dia sebenarnya daripada awal dia boleh rancang, dia boleh tentukan apa bidang pengajian, apa bidang kemahiran selain daripada ilmu kemahiran di fakulti yang dia nak dalami, dia nak ceburi dan dia nak explore lagi. Okey, yang keenam kemahiran citra 6 kemahiran untuk berasosiasi dengan kehidupan seharian. Ini tentang kecantikan, hobi. Contohnya kat sini pengawalan berat badan. Ada kursus. Bowling. Ada kursus dia. Asas pengobatan Islam. Ada kursus dia. Seni konvoi bermotosikal. Pun ada kursus dia untuk siapa yang suka konvoi bermotosikal. Jadi saya ambil satu contoh di mana seorang pelajar Fakulti Pengajian Islam, seorang pelajar Fakulti Pengajian Islam yang mengikuti kursus citra, di akhirnya dia boleh menari tarian rakyat ataupun berbicara tentang isu semasa. Dia boleh menghasilkan puisi, penulisan kreatif dalam bahasa Inggeris. Dia boleh mengendalikan kajian saintifik. Dia boleh memiliki perniagaan kecil dan menguruskan perniagaan secara dalam talian serta menjalani kehidupan yang sihat berdasarkan ilmu-ilmu yang beliau perolehi daripada kursus citra. Saya rasa itu sahaja jawapan dan penerangan daripada saya tentang soalan daripada saudara moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Encik Amirul Mukminin menerangkan citra sendiri. Maksudnya setiap fakulti pernah diterangkan pasal citra. Di sini kita terang balik sebab citra ni dia bukan setakat kelas semata-mata untuk isi jam kredit. Sebenarnya orang kata ambil kursus ni senang kan. Tapi sebenarnya di sini citra ni kita boleh gunakan untuk mengasah kemahiran insaniah ataupun soft skill. Sebab ramai pelajar rasa terbeban sebab untuk habiskan kursus jam kredit citra. Kalau dilihat daripada sudut itu, memang dia takkan ada apa-apa maklumat. Dia masuk kelas, dia siapkan tugasan sudah. Tetapi lihat, macam Encik Casey cakap tadi, ambil pengalaman daripada proses dia mengikuti kursus itu. Kemahirannya berpenat lelahnya menyiapkan assignment, berfikir, segala inovasi yang difikirkan, itu sebenarnya yang perlu diberi perhatian. Instead of cepat-cepat nak habiskan kursus, cepat-cepat nak kumpul jam kredit untuk grad. Okey. Terima kasih Dr. Mahana. Okey, seterusnya kita pada panel kita yang ketiga. Ini adalah satu soalan yang seringkali dipersoalkan tentang berpersatuan sendiri kan. Sebenarnya orang kata bila masuk UN, masuk persatuan, di situ kita akan belajar banyak benda kan. Okey. Soalan saya pada saudara Mirul Ikhwan, bagaimana adakah pelibatan dalam persatuan ataupun kelak menjadi titik pendekatan mencukil bakat mengasah kemahiran seseorang individu? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali nak ucapkan terima kasih kepada Persatuan Belia Islam Nasional Institusi Kebangsaan Malaysia atas penganjuran topik yang sangat menarik dan sering kali ditanya kepada mahasiswa. Mana lagi penting? Soft skill, kemahiran insaniah ataupun CGPA. Saya bersetuju dengan pandangan yang diutarakan oleh Encik Casey Oi bila mengatakan bahawa soft skill lebih penting, tetapi dalam masa sama CGPA pun penting sebab CGPA adalah license untuk kita melangkah ke dalam industri. Jadi sebagai seorang mahasiswa pun, saya belajar di Malaya pun, saya selalu bertanya soalan ni dan selalu juga ditanya soalan ni. Jadi jawapan saya adalah mudah. Kenapa nak pilih antara salah satu kalau kita boleh pilih dua-dua? Kenapa nak pilih soft skill sahaja ataupun nak pilih CGPA yang cemerlang sahaja kalau sebenarnya kita boleh pilih dua-dua? Dengan cara kita tahu macam mana nak susun masa kita dalam berpersatuan, berkurikulum dan juga dalam masa kita belajar. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan, katakanlah kalau kita masuk ke universiti, kita terlebih berkurikulum, sampai satu tahap kita abaikan akademik kita. Untuk mahasiswa ni sebaiknya, saya selalu letakkan target, mahasiswa-mahasiswi sebolehnya dapatkan CGPA paling kurang 3.00. Kenapa 3.00? Sebab katakanlah kalau kita tak mampu untuk melangkah ke ataupun mewujudkan
menghadirkan bisnes sendiri, perniagaan sendiri. Sekurang-kurangnya kita boleh menggunakan certificate 3.0 tu untuk apply kerja. Tapi bersyarat. Syaratnya adalah kita kena ada soft skill yang hebat juga. Okay, sebab kalau kita ada akademik yang cemerlang semata-mata, tapi kalau dapat 4 flat sekali pun, tapi nak suruh bercakap dekat depan, nak suruh buat proposal, nak suruh jadi MC tak reti, itu memang orang takkan ambil kita sebagai pekerja. Jadi seruan saya kepada mahasiswa-mahasiswi, jangan pilih antara soft skill ataupun CGPA, pilih kedua-duanya. Okay, baru saya nak pergi kepada soalan yang diutarakan oleh saudara Rakib. Adakah pelibatan dalam persatuan ataupun kelab menjadi titik pendekatan mencungkil bakat mengasah kemahiran dalam kalangan mahasiswa? Jawapan saya ada 3. Yang pertama adalah tidak, yang kedua adalah ya, dan yang ketiga adalah tidak semestinya. Okey? Tidak, ya dan tidak semestinya. Kenapa tidak, tuan-tuan dan puan? Ada dalam kalangan mahasiswa-mahasiswi ni, bila mereka melangkah ke alam universiti, mereka berpersatuan ataupun menyertai kelab kerana nak markah merit semata-mata. Saya tak pasti UKM ada sistem merit ataupun tidak, tapi di Universiti Melaya kena ada sistem merit, di mana bila mereka join persatuan, daftar sebagai ahli kelab dan sebagainya, mereka akan dapat merit. Okay? Jadi ada dalam kalangan mahasiswa-mahasiswi ni, kerja mereka daftar sebanyak mungkin di persatuan, di IPT. Tak aktif pun tak apa, yang penting dapat merit. Ini memang tidak akan menyumbang kepada peningkatan kemahiran dalam kalangan mahasiswa, ataupun dalam bahasa mudahnya kita panggil sebagai imposter. Imposter kembang ais, sebab dia join kelab tapi dia tak berfungsi, dia tak function, dia sekadar atas kertas sahaja. Itu imposter, kita tolak tepi dia. Okay, itu yang pertama. Kenapa saya katakan kalau kita join persatuan semata-mata nak dapat merit sahaja ataupun sekadar mendaftar ahli, kemahiran kita tidak akan meningkat. Itu yang pertama untuk jawapan tidak. Seterusnya untuk jawapan ya, kenapa saya katakan ya? Sebab bila kita join persatuan ni, kita akan belajar kemahiran berorganisasi, kemahiran bekerja dalam kumpulan, kemahiran orang panggil interpersonal skill, kemahiran antara insan, interpersonal skill, serta kemahiran-kemahiran lain yang saya yakin kita tak akan dapat kalau kita belajar di dewan kuliah semata-mata. Sebagai contoh, kemahiran menjadi seorang setiausaha, buat kertas kerja, kemudian design poster. Mungkin dalam kalangan kita ni, mereka bukan bidang media pun, mungkin dia bidang pengajian Islam, tapi dia ada kemahiran design poster sebab dia join persatuan dan sebagainya. Kemudian kemahiran menjadi MC, kemahiran menjadi moderator, dan satu lagi kemahiran yang saya lihat sangat penting zaman sekarang ni adalah kemahiran pemasaran, kemahiran marketing. Untuk makluman mahasiswa dan mahasiswa yang menonton pada malam ini, zaman saya bila saya graduate, majikan-majikan ni they expect paling kurang mahasiswa-mahasiswi ni ataupun fresh graduate ni pandai guna Excel dan pandai design poster. Okay, ingat pandai guna Excel dan pandai design poster. Paling busuk pun pandai guna Canva. Busuk-busuk pandai guna Canva lah. Kalau yang lebih advance lagi, bolehlah pakai Adobe Photoshop ke Adobe Illustrator dan sebagainya. Itu paling busuk. Kalau anda sekarang di tahun 3 tapi tak kuasai lagi Excel dan juga kemahiran design poster, balik muhasabah. Okey, muhasabah dan cakap apa yang aku belajar sebenarnya dekat UKM ni. Okay, balik instaf dan bertaubat, kemudian jadi mahasiswa lebih cemerlang. Okey, untuk graduan-graduan pasca COVID-19. Okey, pasca COVID-19 ni, di mana semua perkara dijalankan secara atas talian, secara online dan sebagainya. Saya yakin dan percaya, mahasiswa-mahasiswi nanti bila mereka nak bergraduasi, majikan akan meletak satu expectation dan mahasiswa-mahasiswi ni ataupun para graduan ni, mereka pandai menggunakan marketing tools, internet marketing tools. Sebagai contoh, Facebook Ads, Instagram Ads, Twitter, TikTok dan sebagainya. Jadi kalau kita ni sekadar menjadi pengguna kepada media sosial sahaja, sebagai contoh pengguna Facebook, TikTok, Insta dan sebagainya, tapi kita tak tahu macam mana nak menggunakan media sosial tersebut untuk tujuan marketing, kira-kira lah sama ada marketing yang berbayar maupun tidak berbayar, maka kita kena muhasabah balik. Apa sebenarnya yang kita belajar sewaktu berada di Universiti Kebangsaan Malaysia ni. Okey? Itu antara kemahiran-kemahiran lah. Dan saya suka juga untuk highlightkan bahawa dalam pembina Persatuan Bilik Islam Nasional, kami menyediakan platform kepada mahasiswa-mahasiswi ini untuk beraktivisme.
Kami ada 5 platform, antaranya kita ada package kepimpinan untuk mengasah bakat kepimpinan dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Seterusnya rekreasi. Rekreasi ni kami bawa para mahasiswa-mahasiswi panjat bukit, panjat gunung, mandi sungai dan sebagainya. Okay, walaupun nampak secara simple, mandi sungai ataupun panjat gunung, tapi sebenarnya kita masih boleh belajar kemahiran berkumpulan. Siapa nak jadi ketua, siapa nak lead pendakian, siapa nak jadi bahagian jaga peti kecemasan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita ada package bakti. Bakti ni adalah untuk kemasyarakatan. Sebagai contoh sekarang ni musim hujan, especially di kawasan pantai timur, kawan-kawan kita daripada Terengganu, Kelantan, Pahang dan sebagainya, mungkin sekarang ni mengalami banjir. Jadi kita hantar skuad-skuad bakti daripada pembina ni untuk membantu rakan-rakan kita yang memerlukan. Ataupun mungkin dalam fasa PKPB ni, ada rakan-rakan kita yang tak duduk rumah. Mereka duduk di kolej dan sebagainya. Mungkin ada yang tak cukup makanan pun pembina hantarkan bantuan dan membantu mereka seadanya. Dan untuk yang seterusnya, kita ada package tarbiyah. Tarbiyah ni memang cover bab-bab kerohanian dan juga keagamaan. Kita baca mulail, usrah, lagi tilawah Al-Quran dan sebagainya. Dan akhir sekali adalah media. Dalam media ni kami ajar bagaimana untuk design poster, bagaimana nak buat video, bagaimana apa-apa saja perkara yang berkaitan dengan media. Jadi itulah antara yang pembina tawarkan kepada mahasiswa dan mahasiswi. Kita ada package kepimpinan, rekreasi, bakti, tarbiyah dan juga media. Dan akhir sekali saya tak tahu tinggal berapa minit lagi, akhir sekali untuk jawab persoalan saudara Nakib tadi saya jawab untuk tidak, ya, dan akhir sekali adalah tidak semestinya. Kenapa tidak semestinya, tuan-tuan dan puan? Kerana bukan semua kemahiran kita boleh belajar dengan menyertai kelab dan persatuan. Saya ulang, bukan semua kemahiran kita boleh pelajari dan kuasai dengan menyertai kelab dan persatuan. Ada sebahagian kemahiran yang kita kena explore sendiri, yang kita kena belajar sendiri, yang kita kena laburkan duit, masa dan tenaga untuk belajar dengan usaha sendiri. Sebagai contoh, kemahiran mengurus kewangan, financial literacy. Sebagai contoh, mereka menyertai kelas-kelas pengurusan kewangan, kelas-kelas saham dan sebagainya. Untuk kewangan ni, untuk mahasiswa dan mahasiswi, tolonglah jangan sertai LMM lah, tim cepat kaya dan sebagainya. Sebab ini semua bagi scam. Scammer yang selalu target mahasiswa dan mahasiswi. Sebab diorang ni kadang-kadang masih suci, masih kurang pengalaman. Jadi duit tu bagikan yang uruskan. Okay. Seterusnya, malam saya ada cakap pagi ke? Okay, minta maaf. Seterusnya ada lagi kemahiran-kemahiran lain. Sebagai contoh, saya sendiri, walaupun saya multi level marketing. Bukan LMM MLM. Okay. Terima kasih saudara Aziz. Okay, saya sendiri 1 minit lagi, tak apa, saya habiskan. Saya sendiri sebagai seorang mahasiswa, walaupun dalam bidang sains, chemistry, tapi saya melengkapkan diri saya dengan kemahiran-kemahiran, sebagai contoh kemahiran menulis. Waktu saya di UM, saya menulis 2 buah buku action mahasiswa dan juga mahasiswa bukan robot. Yang tak ada kena-mengena pun dengan kimia sebenarnya, lebih kepada anekdot perjalanan sebagai seorang mahasiswa. Siapa belum baca tu, bolehlah pergi ke MPH, beli mahasiswa bukan robot dan juga action mahasiswa. Seterusnya, atas inisiatif juga saya sendiri juga, saya belajar bahasa ketiga. Bahasa Melayu insyaAllah okey, bahasa Inggeris pun insyaAllah okey. Bahasa ketiga saya adalah bahasa Mandarin. Saya Malaya da Sue, 我虽然华语大概3个学期，然后我去了台湾学华语大概3个月。所以如果你们要跟我一起说华语，我们可以说话。谢谢大家. Saya serahkan semula kepada saudara Nakib. Terima kasih. Dia nak tanya apa tu? Okay, saya terjemahkan sikit lah. Saya bagi tahu di Himalaya, saya belajar bahasa Mandarin selama 3 semester, kemudian saya pergi ke Taiwan untuk belajar bahasa Mandarin selama 3 bulan. Jadi kalau nak faham lebih lanjut, bolehlah ambil kelas-kelas bahasa yang mungkin ada ditawarkan di UKM ataupun ditawarkan oleh Citra sendiri. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Amirul Ikhwan. Satu penerangan yang baik tentang persatuan
Persatuan sendiri, kalau di persatuan tu kita di offer je untuk membina kemahiran, beruntung lah. Kalau di persatuan tu kita hanya mengisi tempat kosong saja, itu sangat merugikan lah. Namun di situ kita tak perlu membataskan diri pada persatuan semata-mata. Baiklah, satu jawapan yang baik daripada saudara Amir Ikhwan. Seterusnya kita akan ke pusing yang kedua. Okay, soalan saya pada Mr. Encik KCOA. Soalan saya adalah, soalan saya adalah, graduan berkemahiran dan berintelek menjadi pilihan utama kalau dalam bidang industri. Namun, apakah impaknya kalau sekiranya berlaku ketidakseimbangan? Boleh Mr. KC terangkan? Saya rasa ketidakseimbangan itu tak wujud bagi saya. Buktinya apa? You look at in the market kan, orang yang berjaya semua dalam bisnes ke atau orang hiring ranking ke, kebanyakan orang yang tidak suka belajar. So itu tak wujud tau. Mengapa? Okay, the point is mengapa. I rasa kan, I buat research pasal mengapa kan yang orang yang berjaya banyaknya yang tidak suka belajar. Kan? Because they go against the system. Kan? Sebenarnya banyak university student kan, graduate terutama yang very good result kan. Mereka berfikir kan yang sebenarnya the result will determine their future. Kemungkinan besar when they graduate masa dia kerja kan, I notice some of them kan, dia rasa dia dah tahu. Sebenarnya university yang betul-betul itu is after university. Lepas you keluar dari university, you must notice kekurangan you. Apa kekurangan you? Then you unlearn and relearn again. Sebenarnya masa university, that's why kan I heard Encik Amirul Mukmin ini yang share just now. Basically what Citra trying to do to fill up the hole, to fill up the shortage. I think basically tak ada kena dengan Encik Amirul lah. Is with the screwed up education system. Betul tak? Kesalahan yang tidak dah salah buat. The education system tak betul. Kena tampal lah pakai Citra. And you have all kind of things to tampal lubang tu. It's like, you know, macam student kita kan. Masalah student kita is like, oh saya nak jadi doktor. Tapi dia bagi kursus jadi petani moden. You nampak tak? That's the thing. So that's why I think Citra punya function, kalau tak salah saya Encik Amirul kan, is to patch up so student tu dibagi peluang. Bagi saya very simple for student, you jangan risau. I know banyak yang struggle tu kan, aku bukan nak jadi accountant, dia bagi aku jadi accountant. Aku bukan nak belajar social science, dia bagi aku nak komputer, dia tak bagi aku komputer. But doesn't matter. Based on the zaman moden ni, semua dalam tapak tangan you. Jangan risau. Kalau tak faham tu tanya Google, tanya YouTube, kan? You pergi webinar. You see like what Encik Amirul Ikhwan sebut tadi kan. Yang paling penting for student, I tell you the rahsia. Rahsia nak berjaya tu tak susah. Bila you keluar dari university, you unlearn everything. Buat bodoh. Jangan buat pandai, buat bodoh. Saya tak tahu apa, I start from zero. Beli buku, belajar benda yang baru, baca sebanyak latest punya information. Jangan baca buku yang lama-lama, the latest, apa yang di market perlukan. Because kat university itu, take the opportunity like Encik Amirul said, persatuan. I share with you satu story kan, apa yang berlaku pada saya kan. Mengapa saya ambil master? Masa zaman muda tu, masa saya kat Astro, saya thought, kalau saya tak ada master ni, aku tak boleh naik pangkat. I tak boleh jadi director kat Astro. Sebenarnya, salah. Company like Astro, you akan terkejut. Ada director dia, result dia SPM saja. Because Astro is a very advanced company. Dia tak peduli you punya degree ke apa. Yang penting, you can perform. But not all organisation like that. You have to, betul lah cakap Encik Amirul tadi kan,
Alah, janganlah sampai fail. Kalau university fail itu, for me lah, kalau student kat university boleh fail itu dah tak guna dah. Macam mana boleh fail? University is impossible to fail. Kalau fail SPM tu biasa lah. Memang susah. That's why I ambil student sekarang pun saya tak tengok degree. I tengok SPM result dia. Itu akan menunjukkan student tu rajin ke tidak. So, you orang jangan risau. Like I give you the tips kan, very simple. By the time you graduate, unlearn everything. Kan? Anggap sendiri tak pandai, belajar again. Apa yang diperlukan in the industry. Dalam masa 5 tahun, you become somebody. Kalau you rasa you dah tahu sangat, when you graduate from university, I can guarantee you kan, when you go into the real market, you apa pun tak tahu. Because apa yang berlaku di market tak ada kena dengan the content yang you bawa dari university. It's only 10%. Kan, some of you akan realize kan, aku belajar susah-susah 4 tahun, yang aku guna, campur tolak, bagi darab tu je. Yang lain tak guna. I'm not saying that all. Tapi yang sebenarnya, like, what I'm trying to tell you is the reason I ambil MBA itu sebenarnya, I pun main-main juga. Tapi bila saya ambil itu, I still remember I buat paper. Then I realize sebenarnya, macam you orang kan, you join persatuan just nak dapat kredit. It's like masa I ambil MBA just sebab nak naik pangkat. Itu konteks yang salah. Setelah saya belajar, I really seriously, I do my paper, I buat research. Then I realize, kan, until today I still guna. When I think kan, I think in block. Sebab I betul-betul do my paper research, bukan copy, cut and paste. I really baca, do my research. That's why you join persatuan tu, make sure you are serious. You very serious. You join persatuan tu kan, make sure you ambil kesempatan, rebut mic. Jadi MC, rebut nak buat kerja. Rebut nak buat marketing. Sebab that is the weapon yang you belajar, by the time you guna, that is the real thing. Yang buku tu is not real. It's just a process. Yang the real one sebenarnya all the activity. Walaupun panjat bukit, panjat gunung, regresi, itu is real life. What do you learn? Tahan lasak. That will determine your future. Yeah. So I think banyak benda for all the students, you must know. The real world is after grad. After grad, you are nobody. Bagi kita businessman kan, you are zero. So you have to I'm zero, I kena belajar rajin-rajin secepat mungkin after grad. Dalam masa 5 tahun, I become somebody. I can guarantee you akan. So you have to do a lot of reading. Masa tu kan, you kena banyak membaca. All the thing related to your work yang boleh majukan you. Kan? Bukan baca formula tau. Formula tak akan buat you maju. Apa yang diperlukan industri? Let's say like Encik Amirul share just now kan. Let's say, you tengok banyak-banyak usahawan sekarang. Seafood FB. Ada ke you belajar pasal FB? Jadi seafood kat universiti tak ada. Tapi market memang perlukan seafood FB. Walaupun you belajar pasal TikTok, kena belajar. IG marketing, you kena belajar. It's something new. All the technologies, benda-benda baru tu sangat penting menjadi you punya supporting tools. Kan? Bukan your result. Walaupun dia merupakan license. You tak ada license? Sorry, you only have 3 minutes more. Okay, you tak ada license. I cakap dengan you kan, you perlu tak license kereta untuk memandu? Tak perlu, as long as you pandai memandu. Tapi kalau you tak ada license, accident happen, you kena tangkap, you get into trouble. It's like your degree, you perlu tak? Sebab we don't have choice. Eventually kan kat America sekarang, kat Google kan, dia bukan tengok degree you, dia tak perlukan lagi. Eventually the world will change. Tapi kat Malaysia ni, for the next 10-15 years, saya rasa tak berubah. They still need you punya license. You tak ada choice. So, at least lah dapat 3 kan. Orang tak nampak sangat lah you ni pemalas kat universiti tak nak belajar kan. 3 tu cukup lah. Tak payah sampai 4 kan. You punya teenage life, like I beritahu anak-anak saya kan. Kat universiti tu enjoy lah life sikit. Campur-campur orang menyanyi ke lompat sini, lompat sana kan. Learn, buat marketing. Apa pun buat. Don't just focus on your education. My advice is something like that. Open up your mind, get ready. By the time you walk up from university, buat bodoh, kan?
semula. Go and find apa yang market perlukan. Sebenarnya you ada masa sekarang, you can find a lot of tools yang you perlukan after graduate. Get prepared. Either you prepare now, ataupun lepas you keluar, unlearn, start from zero, then you can choose apa yang you sebenarnya you minat. Sekarang you ada 4 tahun, 3 tahun, you have to think of sebenarnya lepas graduate you nak buat apa. You have to get prepared. Masa tu lah ikutlah jalan you. Walaupun sekarang jurusan yang you ambil tak ada kena dengan you kan. Banyak orang dalam dunia ni dia berjaya bukan sebab jurusan yang dia ambil. Sebab benda yang dia minat buat. Tapi inilah masa yang you bila kerja kan you tak banyak masa. Sekarang you get prepared kan, finish your degree, at least get 3.0, get out there kan. Cari minat you, try to buat. Since bila you keluar you are zero, then start again learning. Okay, that's all my opinion kan, I share dengan you. Harap ini tips yang you orang boleh gunakan. Terima kasih pada Mr. Cik Casey Oi. Sungguh salah satu poin yang saya sangat penting untuk mahasiswa ialah selepas anda bergraduasi janganlah berhenti di situ. Belajarlah satu benda yang baru, learn something new. Tak kisahlah kemahiran tu kemahiran apa, belajarlah satu benda yang baru. Apa yang itulah ya saya paling penting yang kita mahasiswa patut pegang. Okey, seterusnya What I'm trying to say kan, you must setiap hari kan, you orang must have 0.001% improvement. Setiap hari. Tak payah banyak, 0.001% improvement. You kena set kat mind you, subconscious you kan. You akan tengok dalam masa berapa tahun kan, you become some really good. Masalah dia bila banyak orang yang dah graduate kan, dia tak ada mindset yang setiap hari saya nak maju 0.001 macam mana. Dia just kerja macam lembu saja Rusik kan. Kan, kalau you kerja macam lembu, jadi lembu lah. Simple kan. You kena jadi kuda, jangan jadi lembu. Sebab kuda ada orang mandi, makan rumput sedap kan. Kan? Rajin tak cukup tau. Asyik rajin tak cukup. Kan? The brain, the mindset kan. Okay, thank you. Terima kasih untuk kata terakhir. Okay, seterusnya saya beralih soalan kepada Encik Amirul Mukminin. Ada lagi soalannya. Okay, sebelum saya beralih soalan kepada Encik Amirul Mukminin. Okay, kita sebenarnya dah nampak kepentingan untuk belajar kemahiran insaniah dan juga kepentingan untuk menjaga akademik ini sendiri. Namun salah satu soalan yang saya rasa paling kritikal ialah macam mana kaedah pengurusan pembahagian antara pembahagian akademik dan kemahiran sepanjang di kampus daripada segi masa, daripada segi quotient dia. Boleh Cik Amirul Mukminin terangkan? Okey. Terima kasih kepada moderator atas soalan tersebut. Terlebih dahulu saya nak petik saranan yang Cik Casey dia sarankan kepada anak-anak dia, live your life di kampus. Betul? Betul Cik Casey? Okay. Apa ni, enjoy your life, live your life at the campus. Yes. Okay. Sebab bagaimana? Sebab apabila apabila kita berada dalam keadaan yang gembira, dalam keadaan yang seronok di sesuatu tempat, kita secara tak langsung kita akan absorb dan menyesuaikan diri kita untuk menjadi lebih aktif. Kalau kita macam kita masuk ke satu tempat baru dan kita pasif, kita takut, kita akan jadi sangat pasif. Kita tak akan develop apa-apa skill pun. Stimulus-stimulus kita semua mati. Tetapi jika kita berada di satu keadaan yang menyebabkan kita macam seronok, happy dan sebagainya, benda itu akan datang secara automatik untuk minat kita untuk lebih menikmati. Ya, Encik Amirul. Ya. Okay, sometimes student dia don't notice tau. Masa kat rumah mungkin dia ada alasan. Bapa saya tak pergi buat ni, mak saya tak pergi mana. Kat universiti, tak ada orang. Tak ada siapa pun yang nak mengekang untuk kita buat itu. Go all the way out. Enjoy your life. You tak dapat pusing balik, tapi jangan tinggalkan pelajaran you. Bila you lihat balik, you tak sia-sia, you really make use of your teenage life, buat benda yang betul. Ya. Enjoy tetapi ada batas. Begitulah kita orang timur. Jadi kita masih ada batas-batas yang kita perlu dijaga. Jadi apabila berkenaan soalan pembahagian akademik dan kemahiran ni, secara terus terangnya dia memang tak ada formula khusus ataupun panduan yang boleh diguna pakai untuk menyeimbangkan.
berapa portion kemahiran, berapa portion akademik. Tapi itu bukan bermaksud tak ada kaedah ataupun cara untuk pastikan pelajar kita mencapai kedua-duanya. Pelajar di UKM, pelajar universiti lah, bukan UKM lah, IPTA lah. Okay? Saya letakkan golongan dia 3 tau. Satu, golongan yang naik, dia cemerlang akademik tetapi dia pasif. Jenis-jenis ni dah tahun 2, dah tahun 3, masuk dalam kelas dia tetap akan pilih untuk duduk di belakang. Lepas tu bila kita tanya soalan, dia lah yang paling, dia kalau boleh tangan dia tu, dia nak benamkan dalam tanah, kepala tu kalau dia nak duduk, dia tunduk sampai ke lantai. Sebab dia memang tak nak, dia memang nak mengelak seelak-elaknya kan. Yang kedua, dia aktif tapi CGPA dia rendah. Dia ni jenis-jenis macam bila tahun 3 dia masuk ambil kursus, lepas tu dia aktif persatuan. Tetapi dalam kelas bila kita minta dia hantar tugasan, dia tak hantar. Sampai kita pula yang nak kena merayu minta dia hantar. Ini jenisnya ada. Wujud jenis-jenis macam ni. Dan yang ketiga, dia akademik bagus, dia aktif dalam kelas. Bila kita bertanya soalan, dia lah yang orang pertama. Biasanya pensyarah ataupun orang yang mengajar, kita akan tahu. Dalam kita akan pelajar jenis macam ni, kita akan cepat ingat. Bila kita tanya soalan, dia antara orang yang paling cepat mengangkat tangan. Dan dia bagus. Okay. Secara jujurnya pada saya, ini ialah antara asas penting, aspek penting yang pelajar-pelajar perlu ada ketika anda naik ke pentas dan ambil scroll. Sebab saya lihat, ini dalam konteks saya lihat pelajar Melayu, pelajar kita, pelajar Melayu lah. Pelajar Melayu ataupun mungkin secara pelajar IPTA secara keseluruhannya selalu dikatakan sebagai kurang mendapat perhatian majikan dan sebagainya. Jadi saya fikir dalam pengalaman saya dalam kelas ini pun, saya rasa perkara-perkara ni awak perlu ada. The moment awak naik ke atas pentas untuk ambil scroll, ini dah kena ada dalam diri awak. Satu, disiplin. Disiplin masa dan disiplin tingkah laku. Tolong buang janji Melayu. Janji Melayu macam, kelas pukul 9, pukul 8.45 baru bersiap. Tak kisah, pukul 9 subuh kelas mula. Tolong jangan buat begitu ya. Kalau pukul 9 kelas mula, 8.50 kena dah ada di depan pintu ke apa ke. Dan disiplin tingkah laku. Tolong jangan hilang tanpa kabar berita. Kan, macam ini adalah disiplin yang kita nak pupuk apabila kita masuk kerja. Kalau awak tak datang ikut suka hati, kan, company tu, kenapa keluarga kita ada share ke? Tak kan? Okey, jadi disiplin masa dan tingkah laku itu perlu dijaga. Yang kedua, tolong buang rasa malu. Pelajar kita ni, masalah dia ni, dia malu sangat-sangat. Apabila masuk dalam kelas malu, nak cuba malu. Okey, kalau boleh wujudkan sifat tak sabar untuk mencuba, berani untuk tampil ke depan dan berani untuk mendahului yang lain. Jika anda berani untuk semai sifat nilai-nilai itu daripada anda semester 1 tahun 1 lagi, insya-Allah apabila anda masuk semester 3, anda tak perlu masuk persatuan, anda dah tahu bagaimana untuk mengetuai sesuatu, untuk tampil ke hadapan, untuk menjadi sukarelawan, orang yang pertama mengangkat tangan apabila diminta untuk buat satu. Yang ketiga, peka dengan isu semasa. Ini adalah satu masalah. Facebook, media sosial, Instagram menyebabkan kita peka dengan hal artis lah. Artis dia dapat anak, orang tu jadi apa, orang ni jadi apa, semua kita tahu. Tetapi bila tanya tentang, contohnya kita nak tanya tentang polisi-polisi kerajaan, ataupun kita tanya, okey, ceritakan sikit tentang Muhyiddin, bagi pendapat sikit tentang Muhyiddin sepanjang jadi Perdana Menteri, berapa kerat, berapa banyak informasi berguna yang boleh kita bagi. Kita cuma selain berkatakan, dia jadi PM baguslah untuk semasa COVID. Itu je lah yang kita bagi. Bagaimana nak, peka dengan isu semasa. Isu yang berlaku semalam, isu yang berlaku minggu lepas, kes pencemaran, kes bunuh, kes itu, kes ini. Sejauh mana kita peka terhadap isu semasa dan hanya asyik-asyik bermain dengan telefon, menghadap telefon 24 jam. Okey, itu adalah benda yang sangat tidak ada dalam kalangan mahasiswa. Jadi tolong ambil perhatian. Yang seterusnya, mampu untuk berdebat atau berbincang atau untuk memberi pendapat tentang sesuatu isu dengan baik. Kalau orang tanya isu, awak rasa sepanjang awak di UKM ni awak selesa tak dengan ni? Biasanya pelajar akan jawab, okey, bolehlah, saya setuju. Tapi tak ada inisiatif yang nak bagi jawab panjang lebar, bagi poin, bagi itu, bagi ini. Itu adalah benda yang kurang. Tolong pastikan apabila anda tamat belajar di UKM, anda ada kemahiran tu. Dan yang terakhir,
penguasaan bahasa Melayu yang baik dan bahasa Inggeris yang baik. Kedua-dua ini perlu seimbang. Kedua-dua ini perlu seimbang. Apabila ada diminta untuk bagi laporan membentang dalam mesyuarat, anda tidak menggunakan bahasa basahan, bahasa yang bercakap, saya tak nak lah, saya tak tahu. Kita tak guna bahasa tu. Kita guna bahasa tinggi, bahasa formal. Begitu juga bahasa Inggeris. Jadi, keupayaan untuk mengeluarkan sesuatu idea, berucap, berkomunikasi dalam bahasa Melayu yang baik dan bahasa Inggeris yang baik itu perlu. Okey, kalau bercakap tentang pembahagian, sebenarnya anda boleh cemerlang melalui akademik dengan cara memberi tumpuan semasa proses dalam kelas dan usaha anda untuk mengukuhkan pengetahuan itu selepas kelas. Tetapi kalau saya setuju dengan kedua-dua panel, anda boleh cemerlang kemahiran, anda boleh cemerlang dalam bidang kemahiran dengan hanya inisiatif usaha pendiri anda semasa PDP berlaku. Pengetahuan itu satu hal kita dapat. Tapi satu lagi, sejauh mana kita seronok atau teruja untuk bertanya soalan, sejauh mana kita bersedia untuk duduk di depan, sejauh mana kita sukarela untuk menjawab setiap soalan, cara adab dan cara menjawab soalan. Malu dalam kelas ialah virus terbesar yang membunuh kemahiran yang anda ingin bina. Jadi tak perlu berpersatuan, itu boleh, bagus. Tetapi asah diri untuk bina kemahiran ketika dalam kelas. Jangan hanya masuk dalam kelas pasif tunggu benda untuk disuap. Ini bukan sekolah, ini universiti. Anda perlu ada inisiatif untuk majukan diri. Kan? Bicara tak masuk dalam kelas dengan sudu. Dia suap, seorang-seorang suap mulut. Itu bukan apa yang berlaku sekarang. Anda membina kemahiran sendiri. Anda bebas untuk bergaul sebab pergaulan antara pensyarah dan pelajar dalam kelas bukan seperti guru dan murid, tetapi seperti rakan yang berkongsi maklumat. Jadi anda ada hak, anda boleh untuk menyokong info ataupun mungkin anda memberi pendapat dan sebagainya. Itu atas inisiatif sendiri. Bina kemahiran, bina keyakinan ketika dalam kelas. Manfaatkan masa dalam kelas itu betul-betul. Okey, lepas tu usaha dan inisiatif selepas kelas untuk libatkan diri dalam aktiviti, dalam program. Macam saya ambil apa yang saudara Amirul Ikhwan itu, saudara Amirul Ikhwan letak tentang 3 benda. Tak, ya dan tak semestinya. Dalam konteks ini, apabila anda melibatkan program, tetapi apabila orang buat kerja, anda tengok phone ataupun anda bergurau dengan rakan-rakan, manfaat datang daripada mana yang anda dapat? Setiap benda, contohnya dalam satu semester, ada satu program yang terlibat. Tetapi manfaatkan betul-betul program tu. Kalau jadi AJK, jadi AJK betul-betul. Pelajari daripada rakan-rakan, untuk jadi SU kan, bagaimana buat surat ataupun pengurusi, perhatikan rakan-rakan kita yang berkemahiran dan berkaliber, bagaimana diuruskan. Kita boleh belajar melalui pemerhatian. Kalau kata kita, saya ni cik tak pernah diberi peluang untuk jadi pengurusi pengarah program, tak ada masalah. Jadi AJK, ketuai AJK ataupun perhatikan bagaimana orang-orang hebat mengetuai program. Dengan itu anda boleh belajar, bertanya dia, lihat bagaimana rutin dia dan sebagainya. Tetapi yang paling penting di sini saya boleh katakan ialah akademik itu penting. Dia sebagai kalau nak kerja kerajaan dan sebagainya, kita cakap tentang kerja kerajaan, PNG, CGPA bukan PNG, CGPA itu penting ya, sebab dia adalah satu license. Macam Cik Casey kata, dia satu license. Anda perlu ada CGPA yang bagus. Jika anda kurang daripada CGPA yang tertentu, macam Encik Amirul Ikhwan cadangkan 3.0, itu betul. Pastikan jangan rendah sangat-sangat. 2 poin lebih kan. Macam Encik Casey cakap, impossible untuk gagal dalam universiti. Betul? Sebab pelajar bukannya dia ada sekarang ni banyak ongoing assessment. Jadi pelajar ada masa untuk siapkan. Jadi kiranya untuk gagal dalam sesuatu kursus tu, dia macam agak mustahil sebenarnya. Sebab melainkan kalau anda memang betul-betul tak pernah datang kelas, lepas tu memang blur lah semua benda, ataupun tiba-tiba kena brainwash, semua ilmu hilang daripada kepala, ya itu memang gagal. Tapi selain daripada tu, memang mustahil untuk anda gagal. Jadi sekurang-kurangnya kalau dalam konteks ini, CGPA anda tak ada masalah untuk anda dapat 3 lebih. Apabila anda fokus, apabila anda committed dalam kelas, kemahiran tadi dia akan automatik datang. Kemahiran itu akan automatik datang kerana untuk mendapat CGPA yang bagus, anda perlukan kemahiran dan disiplin ilmu tertentu
kemahiran dan juga committed dan komitmen untuk memastikan anda mencapai ilmu tersebut. Bukan hanya sekadar menghafal. Disiplin itu perlu bagi pendapat, sebab pensyarah tak akan bagi A, pensyarah tak akan bagi A pada pelajar yang hanya pandai akademik tetapi pasif. Itu yang pasti. Jadi di sini saya kira amat penting untuk semua mahasiswa, untuk semua pelajar menggunakan masa di universiti untuk grab, untuk merebut segala peluang yang ada, bina kemahiran. Jangan bila datang 3, alamak, saya rasa saya tak cukup lah, saya rasa saya tak ni. Dah terlambat dah. Kalau nak cuba, mula pada tahun 1. Mantapkan penguasaan bahasa Inggeris, mantapkan penguasaan bahasa Melayu. Belajar untuk menggunakan bahasa dengan baik. Belajar untuk mengaktifkan otak, mengaktifkan sindrom sel-sel dalam otak untuk memberi pendapat, untuk memberi hujah, memberi sintesis tentang sesuatu isu. Peka dengan isu-isu semasa. Okey? Dan manfaatkan masa anda dalam kelas itu sepenuhnya. Tolong jangan jadi pasif. Masuk kelas tolong jangan duduk belakang. Sebab saya setiap kali saya minta, boleh tahun depan tak pelajar lelaki? Pelajar lelaki dan pelajar perempuan dia suka duduk depan. Pelajar lelaki ni tak tahu kenapa. Dia suka duduk belakang, saya tak tahu kenapa. Apa yang dia nak tunggu tu? Dia nak jadi kubu ke? Dia nak senang keluar pintu belakang kalau dah penat, dah bosan dalam kelas ke apa ke? Pelajar lelaki dia suka duduk belakang. Kiranya macam penjarakan sosial tu, dia tak perlu tunggu COVID-19. Dia sebelum COVID-19 pun dia penjarakan sosial atau bersyarah dengan orang yang paling depan dalam kelas tu. Jadi pelajar-pelajar sekalian, tolong ambil peluang untuk lebih aktif dalam kelas. Ia secara tak langsung akan merangsang stimulasi sel-sel anda untuk lebih aktif, untuk membina diri anda, untuk lebih yakin, lebih bagus pada masa depan. Ya, itu saja. Baiklah. Terima kasih kepada Encik Amirul Minin untuk satu pesanan yang sangat-sangat penting bagi mahasiswa sendiri antara kemahiran dan akademik. Okey, seterusnya saya ingin lontarkan soalan terakhir saya kepada saudara Amirul Ikhwan. Okey, saudara saudara Amirul Ikhwan dah lama berkecimpung dalam pembinaan. Okey, apakah pelibatan saudara Amirul Ikhwan sepanjang dalam persatuan dan kemahiran yang saudara Amirul Ikhwan belajar daripada persatuan itu menyumbang kepada kepersediaan melangkah ke industri? Boleh ceritakan sedikit? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalan yang diberikan oleh saudara Rahim. Saya nak tanya dulu, tadi ada orang yang bertanya di ruangan mesej. Kita jawab kemudian Jawab kemudian, okey. Saya jawab dulu soalan ni. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, soalan rasional pelibatan dalam persatuan menyumbang kepersediaan melangkah ke industri ni sangat berkait rapat dengan isu kebolehpasaran mahasiswa. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai graduate employability. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya selepas saya bergraduasi daripada UiT Malaya pada tahun 2017, saya bekerja sebagai training management executive di salah sebuah syarikat consulting di mana kami menguruskan program-program peningkatan kebolehpasaran mahasiswa. Bagi contoh program SKIM, SKIM Latihan Satu Malaysia di bawah kerajaan sebelum ini. Kemudian program program for graduate employability enhancement for SMART Selangor di bawah kerajaan negeri Selangor. Kami membantu mahasiswa-mahasiswi ataupun para graduan ni untuk mendapatkan pekerjaan pertama mereka. Iaitu pada tahun 2017, 2018 dan sebagainya. Dan untuk zaman pandemik ni tuan-tuan dan puan-puan, zaman pandemik COVID-19 ni, percayalah bahawa persaingan yang berlaku untuk anda, para graduan ni nak melangkah ke industri jauh lebih sengit. Okay? Competition tu jauh lebih, jauh lebih mencabar. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Bila kita bergraduasi pada zaman ekonomi yang sangat-sangat tidak stabil, yang tidak menentu, ekonomi jatuh dan sebagainya, kita graduan ni bukan sahaja bersaing sesama graduan, tapi mereka bersaing juga dengan graduan-graduan tahun-tahun lepas. Yang tahun-tahun lepas yang tak dapat kerja lagi pun mereka bersaing. Kemudian mereka juga bersaing dengan pekerja-pekerja yang berpengalaman tetapi telah pun dibuang kerja. Kita panggil sebagai retrench worker disebabkan faktor ekonomi syarikat yang tidak stabil. Dia kena buang kerja, jadi pekerja yang dibuang tersebut akan bersaing dengan
graduan-graduan ini. Jadi sebagai mahasiswa-mahasiswi, terutamanya mahasiswa-mahasiswi tahun pertama, kita kena sentiasa bersedia. Okay, di mana yang diucapkan oleh panel 1 dan 2 tadi, bersedia mengasah kemahiran kita dalam masa yang sama, pastikan CGPA kita cemerlang tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebagai backup, ini belum jawab soalan lagi sebagai backup kepada persediaan kita melangkah ke alam kerjaya, ke alam industri, saya sarankan mahasiswa dan mahasiswi di UKM terutamanya untuk buat business, belajar how to generate your own income, macam mana nak buat menjana income sendiri. Okay, sebagai contoh, hari ni saya tengok kalau kita buka Instagram ke Twitter dan sebagainya, mahasiswa-mahasiswi hari ni ada yang jual coklat, apa benda lah, coklat-coklat beras tu, cokoja, lepas tu ada jual tudung lah, jual hand sock dan sebagainya, jual popcorn. Itu semua adalah satu inisiatif sangat baik untuk mahasiswa-mahasiswi ni membina jiwa keusahawanan. Even saya sendiri pun sebagai seorang mahasiswa, waktu saya tahun pertama saya jual e-book. Zaman tu zaman orang suka baca e-book. Saya jual buku e-book, harga saya jual dalam RM20, Alhamdulillah dalam masa sebulan saya dapat RM1,000. Dapat RM1,000 dengan cara jual e-book. Tapi saya terus terang kat sini, saya bagi tahu zaman sekarang ni, maksud saya tahun sekarang ni, orang baca e-book dah kurang dah. Okay? Berbanding dengan tahun-tahun lepas. Sebab hari ni informasi sangat banyak. Kita buka Twitter, nak cari info trending, senang sangat. Nak baca isu-isu semasa. Jadi tak perlu nak baca buku, e-book dan sebagainya. Okay, itu antara bagi satu tips untuk mahasiswa-mahasiswi, kena pastikan kita ada jiwa keusahawanan tu sampai kemahiran-kemahiran yang kita ada. Saya nak pergi kepada persoalan yang ditanya oleh saudara Nakif tadi. Adakah dengan menyertai persatuan akan menyumbang kepada kebersediaan kita melangkah ke alam pekerjaan, ke alam industri dan sebagainya? Jawapan saya adalah ya. Ini tak ada ya tidak semestinya, tapi jawapannya adalah ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Saya bagi dua isu penting, dua hujah penting saja. Yang pertama adalah bila kita join persatuan ni, kita akan mengasah kita punya interpersonal skill. Contoh interpersonal skill adalah cara kita berkomunikasi, cara kita menyampaikan maklumat, cara kita bekerja sama, cara kita respon kepada pendapat orang lain dan sebagainya. Itu semua contoh interpersonal skill. Kita belajar macam mana, dia ni sebenarnya bila kita berurusan dengan seorang, kalau dia memberi respon, kita tahu respon dia sebenarnya respon yang baik ataupun sebenarnya dia tidak suka kepada apa yang kita cuba sampaikan. Itu antara contoh interpersonal skill. Dari mana interpersonal skill juga sangat-sangat penting bila kita melangkah ke alam kerjaya. Sebab di alam kerjaya ini kita banyak berurusan dengan klien, dengan top management, dengan bos dan juga dengan kita mungkin bila kita supervisor nanti dengan anak-anak buah kita juga. So interpersonal skill sangat penting. Dan saya juga sokong kepada apa yang diutarakan oleh Encik Amirul Mukminin sebentar tadi berkenaan proses PDP, proses pembelajaran kita di Dewan Kuliah. Okey, ini sebenarnya berkait rapat dengan saya nak kaitkan dengan networking sebenarnya. Okay, waktu saya belajar di UM dulu, saya akan aim 3 orang pensyarah, 3 atau kurang lah, bergantung kepada kapasiti masing-masing, yang saya rasa saya boleh rapat dengan dia, saya boleh ngam dengan dia dan saya boleh rapat sampai satu tahap, saya boleh mesej je kalau saya nak keluar makan dengan dia, saya kata okay, Prof free tak? Jom kita pergi mengopi dan sebagainya. Dan Alhamdulillah perkara tu berlaku lah. Bila saya di UM, saya belajar chemistry, saya rapat dengan seorang pensyarah organic chemistry ni. Banyak cara lah banyak cara saya gunakan untuk membina hubungan dengan dia. Dan sampai satu tahap bila pensyarah tersebut mendapat gelaran profesor, pensyarah tersebut ajak saya pergi ke rumah dia, buat kenduri, kesyukuran dan sebagainya. Ada sampai satu tahap juga pensyarah tersebut kata, okay Puan, dah ada calon ke belum? Dia tanya pasal jodoh lah. Kalau belum, saya nak recommendkan dengan anak buah dia. Itu nak bagi tahu kepentingan networking lah. Siapa-siapa yang masih single dalam grup ni, bolehlah membina networking daripada sekarang. Dan networking juga tuan-tuan dan puan-puan, bila saya join pembina, antaranya memang dalam pembina ni kita ada ramai orang panggil senior-senior yang telah berkecimpung dalam dunia kerjaya, ada yang lebih 10 tahun dan sebagainya, ada yang menjadi manager, ada yang jadi CEO dan sebagainya. Mereka ni akan sudi memberi kita tunjuk ajar dan juga bimbingan serta perkongsian pengalaman. Bagi contoh, bila saya nak bergraduasi di UM,
keluarkan saya punya resume dan juga saya punya life plan, and then saya bentang kepada seorang engineer yang tua 10 tahun daripada saya. Ada pengalaman bekerja dia pun dah lagi banyak daripada saya. Dan saya bentang resume saya minta dia komen, saya minta dia bagi feedback. Dia tanya satu soalan yang sangat-sangat mudah. Dia kata, how do you see yourself in 10 years time? How do you see yourself in 10 years time? So mahasiswa-mahasiswi, tanya balik diri kita ni, di UKM ni, selepas 10 tahun, kita daripada tahun sekarang ni, kita ni sebenarnya di mana? Adakah kita menjadi seorang academician, seorang businessman, ataupun orang yang berada dalam dunia corporate? Ini adalah soalan-soalan yang penting untuk kita jawab. So, bila kita dah tahu apa yang kita capai, matlamat kita apa, kita boleh buat reverse engineering. Kita plan backwards. Sebagai mahasiswa, untuk aku jadi seorang businessman, yang aku kena buat, okay, how do you see yourself in 10 years time? Dan jawab soalan tadi. Bagaimana anda melihat diri anda pada 10 tahun akan datang? Okay, adakah anda seorang business woman, businessman, ataupun seorang academician, ataupun seorang yang berada dalam dunia corporate? Okay, suka juga untuk saya rekomenkan kepada mahasiswa-mahasiswi. Okay, ni iklan sedikit Okay, waktu saya mahasiswa dahulu dan nak melangkah ke alam kerjaya, saya selalu nak cari satu buku yang menceritakan berkenaan kehidupan alam kerjaya ni macam mana. Sebab kadang-kadang ni bila kita berada di alam universiti, di alam kerjaya, suasana dia sangat berbeza. Okay, di universiti kita sangat-sangat leisure, waktu banyak, tengah hari boleh tidur lagi dan sebagainya, malam boleh beraktiviti. Tapi bila kita melangkah ke alam kerjaya, 8 pagi sampai 5 petang tu mostly our time belong to the company. Masa kita tu adalah milik majikan kita. Kita dah sign kontrak untuk bekerja dengan dia. So nak tahu betapa mencabarnya ataupun pahit manis berada dalam dunia kerjaya, saya rekomen mahasiswa-mahasiswi untuk dapatkan buku Ethos Gen Y, terbitan Komrad Buku, di mana dalam buku ni saya menceritakan segala apa persoalan yang saya ada waktu saya bergraduasi dan saya berada melangkah ke alam kerjaya. Soalan-soalan seperti sebagai contoh, apa itu definisi eksekutif, mana lebih bagus, kontrak ataupun permanent, nak bekerja sebagai di syarikat yang besar ataupun syarikat yang syarikat kecil. Kemudian apa lagi, bagaimana nak berurusan dengan bos generasi baby boomers, apa lagi, dan apa-apa sajalah, tips menulis resume, tips interview dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan dalam buku Ethos Gen Y ini, yang sangat-sangat membantu insyaAllah kepada tuan-tuan dan puan-puan nak melangkah ke alam kerjaya. Jadi berbalik semula kepada persoalan yang disampaikan oleh saudara Nakib tadi, adakah pelibatan dalam persatuan menyumbang kepada kebersediaan melangkah ke industri? Jawapannya ya, kerana apa yang pertama adalah bila kita berpersatuan, kita meningkatkan interpersonal skill, dan yang kedua adalah kita membina networking yang sangat-sangat membantu kita apabila nak melangkah ke alam kerjaya, apabila kita memerlukan referral ataupun rujukan. Okay, sebagai contoh tuan-tuan dan puan-puan, orang selalu cakap kalau kita ada kabel ni, ataupun orang cakap kita tak sepatutnya gunakan kabel untuk melangkah ke dunia kerjaya. Tapi kalau dalam sektor kerajaan ke apa ke, hujah tu valid. Kita tak boleh guna kabel, kita tak boleh guna surat ahli politik dan sebagainya. Tapi kalau dalam swasta, sektor swasta yang mana dimiliki oleh individu persendirian, isu kabel ni dia bukanlah satu isu yang terlalu kritikal. Sebagai contoh, katakanlah saya seorang pemilik syarikat, saya seorang CEO, dan datang dua orang yang hadir ke sesi temu duga. Yang pertama adalah anak kepada kawan saya, anak kepada kawan baik saya, yang saya kenal dia daripada kecil sampai ke besar. Saya tahu dia ni baik dan cemerlang dan sebagainya. Yang kedua adalah individu yang saya tak pernah kenal langsung. Tak kenal dia ni siapa, latar belakang dia macam mana dan sebagainya. Jadi sebagai manusia yang normal, okay, saya mesti lebih cenderung untuk memberi kerjaya atau memberi peluang kepada anak, kepada sahabat saya. Itulah pentingnya networking. Networking ni bukannya berkenaan siapa yang kita kenal, tapi sebenarnya siapa yang kenal kita. Jadi memetik kata-kata yang diberikan oleh panel pertama dan kedua tadi, binalah networking supaya memudahkan proses kita melangkah ke alam kerjaya. Wallahu alam, serahkan kepada saudara Nakib.
kasih kepada panel kita yang ketiga, saudara Amir Ikhwan. Kita pun telah ke pengakhiran pusingan yang kedua. Oleh itu saya dengan berbesar hati ni untuk membuka 10 minit bagi sesi soal jawab. Pada mana-mana peserta yang ada soalan yang ingin diajukan, boleh kepada mana-mana panel, boleh membuat dia demikian. Dengan segala hormat saya serahkan. Kalau boleh baca soalan tadi dekat message kot. Oh, ada. Berikan soalan dulu. Ada. Sebab banyak yang saya tengok ni berkaitan dengan citra je. Selalunya memang Dah dijawab. jawab tu kita boleh skip. Okey. Okey, ada satu soalan yang apa ni? Daripada studio TV pendidikan Cikgu Midi. Ini pakai kod YouTube ni masuk sini kan. Okay, dia tanya, saya ingin menjawab soalan antaranya, bagaimana kita ingin mengubah perspektif setengah masyarakat merupakan majikan di mana jika seseorang itu merupakan graduan dari universiti berprestij, katakanlah seperti UKM, mengharapkan CGPA tinggi dari graduan itu bahkan sanggup mengetepikan soft skill adalah sangat penting pada masa kini sehingga graduan yang memiliki pointer tidak seberapa tak dapat kerjaya selepas tamat pengajian. Bagi saya jawab soalan ni. Kalau Okey, saya sila. soalan saya suka jawab. Sila. Okey, ini apa ni, Cikgu Midi ya. Sebenarnya I think di soalan ni dia very simple tau soalan ni kan. Bagi saya kan, kalau kita nak maju, kita nak berjaya, orang yang tak tahu menilai kita, you tak payah kerja untuk dia. Very simple ya. Sebab kan soft skills very important. Ada setengah orang yang hanya menilai CGPA. Dan dia tak menilai soft skill. You tak perlu kerja untuk bos macam tu. You find a new company yang boleh menilaikan CGPA, your soft skill. Bagi contoh kan, kalau I give you example. Let's say my company kan, you datang kerja untuk saya, kan, you satu keping kertas pun tak payah bawa. You just perlu walk in and beritahu saya, Mr. Uy, tolong you balik rumah tidur, kan, saya nak gaji 20,000, kan, tiap-tiap bulan you datang ambil duit. You see or not? As a street smart kan, is very important. Dia sangat penting tau. Dia bukan the issue of CGPA ke apa kan sebenarnya. Itu sebenarnya is not the issue. Yang tapi kita diajar kan, unless let's say unless you memang nak kerja dekat government, you need that one. Itu pilihan you. I think soalan ni tak timbul. Kan, in the private sector, who cares at the end of the day? Tak ada orang really penting kan. Yang penting, let's say I bagi you contoh lagi kan. Lagi satu contoh, all of you have look from this angle. Let's say you look at Datuk Vida. Everyone know kan? Datuk Vida semua orang tahu kan? Kan? Buat kelakar. Dia tu cari duit lebih daripada kamu ke apa? Tapi you boleh tak buat kerja dia, buat kelakar macam tu? Sebenarnya dia tu pandai. That's why the issue kan, I think kita jangan hadkan limit kita. Every day is based on CGPA. Let's say the organisation tak tahu menilaikan you, they still nak you punya CGPA, you leave the company, find a company. Seperti I share with you like Jimmy Choo. Semua orang tahu kan Jimmy Choo yang buat kasut tu. Kat UK buat untuk celebrity. So dia kat China. So diorang bertanya kepada dia, Jimmy Choo, sini China punya orang semua copy you punya kasut, cetak rompak. Kan? What do you think? Jawapan Jimmy Choo senang saja. They are not my customer. Orang yang suka beli cetak rompak tu bukan customer saya. Seperti yang soalan Cikgu Midi kan, cara pemikiran tu is like, kena betul. Kan? Then only we can get somebody. Sebenarnya, like I dah beritahu tadi kan, kebanyakan orang yang berjaya in the market is not based on CGPA. Walaupun dia penting. It's based on soft skill. Then why you risau? There's no point complaining. You sack your boss. Buang kerja majikan kamu. Pergi cari majikan yang tahu menilai kamu. That's my answer. Okay, thank you kepada Mr. KCOI untuk soal jawapan tu. Ada yang rasanya kita terus pada soalan seterusnya. Kapan dia nak ulas? Tak ada rasanya. Okay,
Saya ingin teruskan pada ada satu soalan lagi daripada sekali mahasiswa tahun pertama. Bila kita melangkah ke alam universiti, kita baru nak cari persatuan apa yang sesuai dengan diri kita, persatuan apa yang kita nak berkhidmat, persatuan apa yang kita nak aktif. Itu adalah normal untuk kita menyertai banyak-banyak persatuan. Tapi nasihat saya apabila kita dah melangkah ke tahun 2, tahun 3, apatah lagi tahun 4, pilihlah satu sahaja persatuan yang betul-betul kita boleh menyumbang dan boleh kita memegang jawatan yang tinggi. Sebagai contoh, jawatan di Balai Pengerusi ke Bendahari SK maupun pengerusi, supaya apa tuan-tuan dan puan-puan, bila kita jadi pengerusi ni ataupun insan yang penting dalam persatuan, kita boleh nampak persatuan tersebut dengan lebih luas. Ini dalam masa yang sama juga, kenapa kita boleh berfokus, sebabnya mahasiswa-mahasiswi ni dia kena seimbang jugalah. Dia antara kita aktif berko-curriculum, membina networking dalam masa sama, akademik kita juga. Sebab risau tuan-tuan dan puan-puan, bila kita terlalu banyak sangat menyertai persatuan, sampai satu tahap akademik kita terganggu. Ada juga dalam kalangan rakan-rakan saya, dia sangat-sangat aktif di persatuan, dia jadi pengerusi, di fakulti dia jadi pengerusi juga. Lepas tu apa lagi, persatuan anak negeri semua dia join. Akhirnya akademik dia terabai. Kita nak macam tu. Elok kita join satu persatuan yang kita fokus saja, tanpa menafikan networking dengan persatuan-persatuan lain. Dalam masa sama, kita ada juga masa untuk cemerlang dalam akademik kita. Seperti yang katakan oleh panel 1 dan 2 tadi, cemerlang dalam akademik ni lain orang lain definisi dia. Tapi definisi saya paling kurang pun 3 pointer dan ke atas. Dan tolonglah jangan gagal. Tolonglah jangan gagal. Itu sahaja jawapan saya. Saya kembali kepada saudara Nakir. Okay, terima kasih pada jawapan itu, Saudara Amirul Ikhwan. Ada apa-apa lagi soalan yang ingin dipertanyakan? Boleh, soalan satu tu, boleh beri tips bagaimana kita nak tahu atau nak rujuk mana permintaan pasaran itu? I think soalan ni kan, cara nak jawab soalan ni, I think sebenarnya is like this. Saya rasa kan setiap student kan, actually kan, in the modern world lah, kita jangan cakap konteks yang 10 tahun lepas lah, in the modern world kan, there's no limit. Kan? You orang tak payah risau sangat, like student jangan risaukan sangat. Sebenarnya, what you can do the best. Kan? Main Facebook pun boleh berjaya. Buat muka bodoh pun boleh berjaya. Tapi you kena muka bodoh sampai orang rasa you memang terbodoh dalam dunia. Betul tak? Kan? That is the answer. Jangan, don't be like apa sebenarnya pasaran yang perlukan apa. For sure lah kita boleh cakap 10 years time ke 5 years time, futures, e-commerce semua boleh kan. Tapi sebenarnya is your branding, your personal branding. Apa sebenarnya yang you boleh buat terbaik? Saya rasa lebih penting dari segi konteks tu kan. Go all the way out. Kan? Kalau you nak jadi orang malas kan, you jadi orang malas yang termalas dalam dunia. Sampai satu dunia terkenal you tunjuk kemalasan you dalam YouTube. You boleh berjaya tak? You can. That's why the context is salah tau. It's very much like apa yang you can perform the best. Do it, fokus. Satu benda je. You don't need to be good in so many things. Kan, I rasa that is the jawapan untuk saya lah. Kan, for that answer. I don't know about other panel, apa you orang rasa, what my opinion is. Okay, masih untuk jawapan tu. Saya rasa ada satu soalan ni yang sesuai yang saya juga kepada Encik Amirul Mukminin. Soalan ni daripada Muhammad Ashtar. Assalamualaikum, saya nak tanya, book smart atau street smart, mana satu yang lebih penting? Silakan. Okay. Book smart
book smart dan street smart. Okey, sebenarnya kan kalau awak boleh ambil kedua-duanya, kenapa perlu memilih? Sekarang ni awak di universiti tau. Universiti ialah gedung yang menawarkan menawarkan sesuatu yang boleh anda memiliki book smart, iaitu apa-apa saja berkaitan akademik, pengetahuan dan sebagainya, dan juga satu gedung untuk anda menimba apa sahaja pengetahuan, apa sahaja kemahiran yang tak boleh diperoleh dalam kelas. Pengetahuan dan kemahiran yang perlu dibina sendiri, seperti street smart, inisiatif untuk surviving skills dan sebagainya. Jadi apabila ada di universiti, manfaatkan sebetul-betulnya momen anda di universiti untuk grab semua pengetahuan yang anda peroleh dalam buku, sebab pengetahuan dalam buku itu bukannya tak bagus sebab benda tu dia boleh anda gunakan di masa hadapan, tetapi perkara ini akan berbalik kepada bagaimana anda nak mengaplikasikan pengetahuan itu. Kalau anda ada book smart dan street smart, kedua-duanya bagus, tetapi bagaimana diri anda, pengetahuan anda, kemahiran anda yang mendorong bagaimana untuk anda memanfaatkan book smart itu untuk menjadi street smart. Street smart itu dia akan menjadi berbalik dan bertimbal balik dan bermanfaat antara kedua-duanya. Book smart itu akan memberi impak yang positif kepada street smart dan begitu juga vice versa. Di sini dia apa benda pun dia berbalik kepada diri anda. Macam kalau kita letak kita ketuk anda tapi anda tak nak belajar, tak boleh juga. Jadi di sini atas diri tepuk dada, tanya diri sejauh mana anda ingin berjaya, sejauh mana anda bersedia untuk mendapatkan kedua-dua buku itu untuk anda berjaya selepas tamat selepas anda mengambil scroll, sebab kehidupan anda bermula terbaik sahaja selepas anda ambil scroll itu. Terima kasih. Untuk tambah soalan tu kan Cik Amirul kan. Ya. Let me share with you lah. Okey. Sebenarnya saya ni book smart or street smart. Okey. Kan, I'm a businessman kan. Sebenarnya waktu sekolah saya tak suka belajar. Kan? Tapi what I realise kan, then when I come out to work masa saya bekerja, then I realise kan, saya guarantee you setiap seorang yang berjaya dalam dunia ini kan, eventually they become book smart. Setuju? You namakan sebab satu buku tu, tapi you kena masa universiti, you belajar masa universiti buku. Kalau masa kat universiti, you belajar buku yang market perlukan, you are even smarter. You nampak tak? Bila you dah keluar kerja in the public, kan, the real world, you kena baca buku. Sebab satu buku kan, dia kena buat research tau. Saya say, Encik Amirul Ikhwan kan, dia tulis buku kan senang, berapa tahun nak prepare. Setengah buku ambil masa 25 tahun dia buat research, dia kumpulkan information. Let's say I bagi you contoh kan, bagaimana membaca buku pun kena belajar, betul tak? Kalau you baca buku cara kampung, selamat hari jadi, then you baca buku, you just imagine S-I-S-E-L-A lah, you baca buku 3 tahun tak habis. Kalau Mahathir baca buku pakai jari saja habis. Kena belajar juga. That's why I think it's very important. Sebenarnya pengalaman saya kan, after saya habis belajar kerja, then I realise you have to be book smart, tapi it's not the school punya book smart, industry book smart. So you must get the point. You orang kena di konteks dia kena betul tau. Book smart is very important. Tapi dia format lain. You jangan baca buku sejarah lah lepas kerja tu kan, buat apa? Melainkan minat you lah. You nak jadi lecturer, you nak cakap pasal sejarah. So you have to read the right book. Saya ada soalan nak tanya kepada para panelis. Okey, ada kerja nakil sekejap. Saya nak minta Encik KC dan juga Encik Amirul Mukminin untuk recommend satu buku untuk mahasiswa-mahasiswi pada malam ini baca. Recommend satu buku saja. Saya bagi ke Mr. KC dulu. Okey, saya tengah baca buku. Saya rasa lah, sebenarnya saya baca banyak buku. Why don't I bagi you banyak buku baca lah, few kan? Boleh. Kan, I tell you kan, okey. Buku ini yang saya ajar kepada anak muda sekarang. Buku yang pertama, you kena baca. Rich Dad, Poor Dad.
I think Cik Amirul Iwan tahu. Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad tu kan, you akan nampak diri sendiri dalam buku itu. Mengapa? Apa kesalahan you? Rich Dad Poor Dad. Kan? So you kena baca lagi satu buku by tak tahu siapa nama dia kan. There's one person. Dare to Fail. Berani gagal. Kan? Kalau you tak berani gagal, macam mana nak berjaya? You tak berani buat salah, you tak akan berjaya. So you must read, kan? Okay? Dare to Fail. Okay? Lagi satu buku yang setiap ya CEO dunia ni baca kan. Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Okay? You must read Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Saya tengah, buku yang terbaru saya tengah baca, saya ada dekat 6 buku kat rumah, saya baru beli kan. I say I'm reading a book dan habis tu kan, it's called Crush It. C-R-U-S-H-I-T. Crush It. Kan, bagaimana nak buat personal branding. That's very important. I think for student kan, kalau you baca the Rich Dad Poor Dad kan, dia akan ubah hidup you, pandangan you, then you tahu you patut berubah. What I'm trying to say kan, we are not what we are. You, I, setiap orang dalam dunia ni kan, sebenarnya kita bukan kita. We are controlled by our subconscious. Kalau dari kecil bapak mak kita kampung ke siapa-siapa kan, kita dah program salah, you kena baca buku, unlearn untuk reprogram. That's very important. Cik Amir. Cik Amir 1 minit. Okey, untuk saya pula, saya suka baca buku siri-siri buku daripada Nick Vujicic. Dia ni orang, kalau kenal dia seorang yang dia tak ada limbs, dia tak ada anggota badan, dia tak ada tangan dan dia tak ada kaki. Never give up. Buku dia yang saya beli yang first ialah Life Without Limits. Dan sebab dia jadi macam, sebenarnya kan kalau kata orang kata alamak klise lah buku daripada orang-orang OKU ni. Tak, tetapi kalau kata dia boleh menjalani kehidupan, dia boleh berjaya seperti orang normal, apatah lagi kita yang sebenarnya ada anggota badan dan sebagainya. Di sini kita bukan, kalau kata kita nak anggap dia sebagai klise, kita ambil bagaimana kita ambil dalam konteks semua orang yang kelainan upaya yang tak ada anggota. Kita contohnya kalau kita tangan satu kita tak ada pun, macam satu jari, macam mana kita nak memegang garpu, memegang sudu dan sebagainya. Apatah lagi kalau kita tak ada anggota badan. Tapi bagaimana dia boleh jalani kehidupan, keluarga, berkerjaya dan sebagainya. Jadi di situ saya fikir konsep syukur dengan apa yang ada dan kita memanfaatkan apa sahaja yang kita ada. Dalam konteks ini saya nak ambil konsep di mana kita memanfaatkan pelajar-pelajar UKM memanfaatkan segala kemudahan, segala apa sahaja yang mereka ada yang mereka perolehi di UKM, di universiti ini dengan sebaiknya. Gunakan macam Encik Amirul Iwan kata, networking, berbaiklah bersyarat. Kalau orang nak kata kita ni kipas langkah lah, apa nak, itu mulut orang, kita tak boleh tutup. Tetapi kita tahu apa yang kita perlukan, kita tahu persediaan yang kita perlukan dan perancangan untuk kita berjaya di masa akan datang. Sebab networking inilah yang akan menolong kita, membantu kita di satu hari nanti. Tengah-tengah berfikir-fikir tak ada kerja kan, tiba-tiba tanya sebab benda ni berlaku pada saya, berlaku pada orang-orang yang dekat dengan saya. Bila kita baik, dia sentiasa akan ada, sebab orang-orang networking ni bila dia hebat, dia banyak networking dia. Kalau contohnya kita nak mencari jodoh macam Cik Amirul Iwan kata kan, jadi kerja dan sebagainya, benda tu kita tak minta untuk disediakan, tetapi benda tu automatik akan datang sebab kita tahu pada siapa untuk kita tuju. Jadi di sini saya ambil peluang untuk katakan bahawa manfaatkan segala kemudahan yang ada. Sedangkan orang yang tak ada anggota badan pun dia boleh hidup, dia boleh berjaya, dia boleh punya empire dia sendiri. Buku sampai dah saya rasa 10, 11, 12 dah banyak sangat tajuk dia. Apatah lagi untuk kita yang ada yang sihat anggota badan ni, daripada hanya asyik bermedia sosial, phone, gosip itu, gosip ini, tolonglah gunakan masa sebaiknya untuk timba ilmu yang seluas-luas alam ini. Terima kasih, itu je. Okay, saya pernah ambil peluang untuk recommend beberapa buah buku. Buku yang direkomendkan oleh Encik Casey pun saya dah baca tadi, buku Rich Dad Poor Dad. Dia masalah sangat mind blowing, dia sangat-sangat best lah.
pada yang tak ada basic pasal ilmu kewangan, baca buku Rich Dad Poor Dad. Okay. So saya nak recommend satu buku ni, buku Seven Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey. Okay, ini buku sangat-sangat orang panggil sangat-sangat membantu, dan buku ni juga menjadi rujukan untuk para pelajar dalam bidang ekonomi dan psikologi di United Kingdom. Jadi kenapa tidak kita di Malaysia baca juga buku Seven Habits of Highly Effective People ni. Dia menceritakan tentang 7 habit untuk kita mencapai kejayaan. Kemudian saya nak recommend buku How to Win Friends and Influence People daripada, saya lupa pengarang dia siapa. Tapi buku tu bercerita macam mana kita nak bina networking, nak bina kawan, nak bina hubungan baik dengan orang. Dan yang ketiga, saya nak recommendkan buku Men Are From Mars, Women Are From Venus. Dia cerita berkaitan psikologi lelaki dan perempuan. Bila kita join persatuan ataupun kita melangkah ke alam kerjaya, memang tak dapat dinafikan kita akan bekerja dengan kelainan jantina. Jadi penting untuk kita menguasai psikologi perbezaan jantina ini juga. Jadi jadilah mahasiswa-mahasiswa yang baca, because readers are leaders. Okay, silakan boleh dibaca dan Nakib. Baik, terima kasih Kak Badin. Saya kira kita masa pun sangat mencemu kita, jadi saya minta maaf pada soalan-soalan yang seterusnya. Soalan-soalan lain saya terpaksa tutup sebab kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Okey, Boleh PM nanti, boleh PM. Boleh PM tepi. Cik Amirul tu ada je dekat Pusat Citra, boleh je jagi kat webpage UKM. Saudara Amirul ada je kalau nak PM. Boleh kat Facebook boleh. Ini Nagib. Saya rasa soalan ini sangat penting untuk jawab kat student kan. Boleh bagi saya 2 minit. Okey. Soalan mana? Soalan ni dari Izzati. Boleh saya tahu apakah ciri-ciri pekerja yang menarik perhatian untuk hire pekerja tersebut? Yeah. I think every student kena get prepared. It's very simple sebenarnya. It's like banyak orang salah faham tau. Banyak I give you example kan. Banyak orang salah faham sebenarnya ya. Rumah you is not at your home. Yeah, it's not at your home. Kan? Sebenarnya 3/4 of our life kita duduk kat office tau. Kan? Kalau kita masalah je, kita ambil konteks Mak Saleh. Kan, kerja like this, life is like this. So, tapi kat konteks Asia sebenarnya 3/4 of your life, hidup you kat tempat bekerja. When you go to, kalau you pergi tempat bekerja, apa majikan yang perlukan? Kalau you don't give all out, macam mana majikan want to give all out? Kan? I bagi you contoh, kalau you baca buku Napoleon Hill sebenarnya kan, dia cerita pasal Henry Ford. Cerita pasal Henry Ford and this Napoleon Hill. Dia minta kerja kat tempat Henry Ford. So dia minta tempat kerja Henry Ford. Henry Ford cakap dengan dia, I cannot hire you. I cannot pay you. Dia kata, saya bukan nak you ambil saya bekerja. Tak payah bayar. Saya kerja untuk you free 1 tahun. You see, free 1 tahun. So Henry Ford terkejut, betul ke? Dia betul. Okey, start kerja. Dia kata, saya bukan nak jadi pekerja you. That's why I said lah, banyak masa kita yang menetapkan diri kita nak jadi pekerja bos. Kan? Napoleon cakap, saya bukan nak jadi pekerja you. Saya nak jadi partner you. You tak payah bayar gaji saya 1 tahun, tak apa. Lepas 6 bulan, sales Henry Ford meletup. Kan? Meletup. Sales very good. Sampai 1 tahun, sales dia terlampau bagus. Tak boleh tahan sampai Henry Ford kata, tak bolehlah you jadi partner saya. You tak perlu jadi pekerja saya. That is the context tau. Kebanyakan masa, kebanyakan especially when you work for private lah. I don't dare to say you work for government ke semua-semua tu lain konteks. Let's say even though, kalau you kerja kat tempat government pun, if you give all out, tapi again, like cerita tadi kan, you have to find the right boss. Kalau you jumpa bos yang pemalas, you buat apa pun tak guna, itu tukarlah bos, tukar department. You find a good company yang bos tu tahu menilai you. You give time few years, you give the full all out, I guarantee you become somebody after 5 years. Sebab the company akan menilai you jangan belum buat kerja dah minta.
Kan? That's basically thing. I think this soalan yang harap student all they you get ready kan. When you go to company, all the way you give. Dia bukan banyak orang you think you can get result in 3 months. No, it take years to build the trust. Kawan pun sama. Kan? To build the trust, to perform, you give all the way out sebab kita manusia, jangan lupa. We are all manusia, semua manusia Tuhan bagi hati. Kalau the staff tak bagi hati, bos macam mana nak bagi hati? Dia tak boleh sing tau. So this very important. That's my answer to this question. Okay. Thank you. Terima kasih Cik KCOI untuk jawapan tu. Kita pun dah di penghujung rancangan. Terima kasih kepada para peserta. Sepatah dua kata daripada saya sebagai pengurusi majlis dan juga sebagai Presiden Pembina. Presiden Pembina, kalau berminat masuk dalam Pembina. Dalam Pembina ni sendiri, seperti mana yang Encik Amirul Ikhwan terangkan, kami ada banyak program-program yang membina soft skill anda semua. Contohnya sekarang ini yang sedang berlaku di UKM, program kebajikan mahasiswa. Kalau boleh cek page ini, kita boleh cek. Dan kita juga pernah adakan blanket Photoshop, di mana itulah untuk asah kemahiran Photoshop. Itu saja iklan daripada saya. Terima kasih semua kerana sudi untuk meluangkan masa sehingga ke pengakhiran rancangan. Sebelum kita mengundur diri, sudi untuk saya minta tolong semua buka untuk kamera untuk kita ada sesi fotografi. Cara tu keras ni. Miau. Miau tak ada. Okay, tak apa. Cik Amirul times 2. Cik Amirul, both of you Mukminin ya dan Cik Amirul Ikhwan is a good one on the sharing. Kalau senang UKM ni dekat tempat saya, jemputlah datang. Then we do a lot more sharing kan. It's like bagaimana mungkin ada program yang kita boleh tolong student share with you more apa yang kita buat kat sini ya. Kalau senang datang, it's nearby only UKM kan. Tak payah protokol apa kan. So you can get my number from Shahira kan. I put my number here. Anyone want to contact me, just call me directly kan. No problem. Okay. Miau sudah bersedia? Miau. Jaya.